Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih TV1 selepas anda saksikan Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Maka pada detik ini kita akan melanjutkan perbincangan dan juga apa yang kita nak kongsikan mengenai Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA, yang mana kita sedia maklum ya, dah lebih 5 tahun kita berbicara mengenai TPPA. Dalam seminggu dua ni pun kat warung kopi ke, dekat restoran ke, dekat hotel ke, dekat mana, dalam teksi pun semua bercakap mengenai TPPA, dan perkataan TPPA itu macam dah terlekatlah dalam kepala kita. Jadi hari ini mungkin kita dah nak hampir tiba ke kemuncaknya, tatkala usul mengenai TPPA, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik ini akan dibawa ke Parlimen. Justru program khas yang kita namakan Sidang Khas Parlimen TPPA kita bawakan pada pagi ini untuk memberikan lebih pendedahan, dan juga secara langsung kita bawakan selepas ini secara langsung dari Parlimen, yang mana Datuk Seri Mustafa Mohamed sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan membentangkan usul ini di Parlimen. Jadi insya-Allah kalau saya boleh jengah-jengah sebenarnya apa yang terkandung di laman maya. Sebelum itu, ini antara portal rasmi Parlimen Malaysia, dan hari ini telah pun dinyatakan secara bertulislah untuk aturan urusan mesyuaratnya, yang mana Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan mencadangkan mengenai usul TPPA ini sendiri. Selain itu, kalau kita boleh jengah sekejap antara keadaan terkini di Parlimen pada ketika ini, mana dia kalau kita boleh tengok sikit, ini dia. Ini keadaan di luar lobi Parlimen. Dapat kita saksikan pada ketika ini dah ramai ahli-ahli Parlimen kita yang mula tiba. Ini Timbalan Menteri MITI sendiri, Datuk Ahmad Maslan pun baru saja tiba. InsyaAllah pada jam 10 pagi nanti, tepat jam 10, sidang khas Parlimen mengenai TPPA ini akan bermula. Biasanya kita sedia maklum untuk penggal baru ini, Parlimen akan dibuka pada Mac untuk penggal baru ini. Tetapi untuk hari ini, sidang khas ini dibuka bagi memberikan pembentangan usul mengenai TPPA. Kita sedia maklum kalau usul ini diluluskan di peringkat Dewan Rakyat pada 28 Januari ini, ia akan dibawa pula ke peringkat Dewan Negara, dan seterusnya kalau diluluskan, maka pada Februari nanti, yakni pada bulan hadapan, kita akan tanda tangan TPPA. 2 tahun durasi masa untuk kita ratifikasi TPPA, dan pada tahun 2018 barulah TPPA ini akan dikuatkuasakan sepenuhnya. Semuanya bergantung kepada kelulusan di peringkat Parlimen. Dan kita sedia maklum pada Oktober ataupun November pada tahun 2015, pihak MITI sebenarnya, saya kira ini semua anda dah sedia maklum, pihak MITI telah pun memuat naik teks penuh mengenai TPPA ini, yang mana merangkumi 6,350 muka surat secara keseluruhannya. Tapi kalau nak baca yang tu, panjang juga. Saya tak berkeupayaan nak baca yang tu. Tapi ringkasan teks Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik telah pun dimuat naik pada 12 Januari lalu. Jadi ini akan lebih memudahkan pemahaman anda semua, tidak kira pelbagai generasi, dalam pada nak mengetahui apakah intipati TPPA ini. Ada juga dimuat naik sesi taklimat TPPA bersama ahli Parlimen, sesi taklimat TPPA kepada penjawat awam. Ini antara ringkasan-ringkasan yang memudahkan pemahaman kita. Dan hari ini juga, semalam sebenarnya di Facebook Datuk Seri Najib pun sekali lagi Perdana Menteri kita menekankan mengenai persepsi bahawa Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA merupakan suatu bentuk penjajahan oleh Amerika Syarikat dan juga kuasa-kuasa besar adalah tidak benar sama sekali. Realitinya, penyertaan Malaysia di dalam TPPA adalah dengan mengambil kira sepenuhnya kepentingan serta pulangan jangka panjang perjanjian ini kepada negara dan rakyat Malaysia khususnya. Ini antara kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam. Selain itu, ini dia 12 negara yang bakal berada dalam kelompok negara-negara TPP ini. 8 negara kita telah pun mempunyai hubungan perdagangan FTA dengan mereka. 4 negara, Mexico, Peru, Amerika Syarikat dan Kanada, masih lagi kita tidak mempunyai hubungan perdagangan dengan mereka, dan justru TPPA ini akan membuka lebih banyak pasaran kepada lebih khusus kepada 4 negara ini. Dan ini yang saya katakan tadi, TPP merangkumi 30 bab secara keseluruhannya. Panjang lebar penceritaannya, 6,350 muka surat, 595 muka surat untuk teks perjanjian, 5,755 muka surat lampiran, dan juga 20 surat-surat sampingan. Termasuklah setelah ia dimuat naik ini, pihak menteri sendiri telah pun mengadakan 20 kali mesyuarat sejak tahun 2010, dan juga selepas itu banyak kali penerangan diberikan kepada penjawat awam, kepada mahasiswa, kepada NGO dan juga semua latar kepimpinan negara dalam pada nak memberikan pemahaman mengenai isu TPPA ini. Okey.
Baik, dah 5 minit saya bercakap seorang. Lepas ni kita akan bersama dengan seorang tetamu untuk kita memperincikan dengan lebih lanjut. Kalau anda saksikan suara kita semalam, kita banyak menjurus kepada isu keusahawanan dan juga pertanian. Ini antara sektor yang dikatakan mendapat kesan ataupun impak kesan langsung dalam pelaksanaan TPPA. Cumanya pada hari ini kita akan menjurus pula kepada sektor automotif. Sektor automotif dikatakan turut memberi kesan apabila TPPA ini ditandatangani, dan tetamu saya pun sudah pun berada di studio pada ketika ini. Sebelum saya nak bersama tetamu, kita saksikan antara kapsul ataupun bingkisan yang kita sediakan khusus mengenai TPPA. Jumpa selepas ini. Okey, selamat pagi kepada anda semua yang baru saja buka TV1, tengok apa program apa pula pagi-pagi ni kan. Ini program khusus mengenai TPPA yang mana kurang lebih tak silap saya setengah jam lagi insya-Allah kita akan secara langsung bawakan kepada anda pembentangan usul mengenai TPPA yang akan dibentangkan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed secara langsung di Dewan Rakyat selepas ini apabila kami mendapat isyarat nanti. Dan seperti yang saya kongsikan tadi, insya-Allah kita akan bersama dengan seorang tetamu. Saya nak terima kasih sebenarnya kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Madani Sahari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Datuk? Good, alhamdulillah. Okey, banyak benda yang kita nak kongsikan pagi ni Datuk. Sebelum saya nak menjurus kepada soalan-soalan mengenai sektor automotif ni, Datuk sempat tak baca 6,350 tu Datuk? Datuk sempat jangan ke tu? Kita memang sudah orang kata bersama dengan MITI kerana MAI ini memang agensi di bawah MITI, kita bersama dengan MITI, tapi khususnya memang kita secara indirect lah, secara tidak langsung bersama dengan MITI untuk negotiate TPP bagi sektor otomotif untuk memastikan sektor otomotif kita dalam perjanjian TPPA ianya akan memberi impak yang positif kepada sektor otomotif. Tak, saya tanya tadi 6,300 tu sebab saya bila buka bab pertama pun saya dah pening dah. Tapi selepas dikeluarkan ringkasan itu, alhamdulillah kita bertambah faham dan selepas sesi penerangan yang diberikan oleh pihak menteri dan juga pihak kementerian sendiri, kita bertambah faham. Baik Datuk, menjurus kepada isu TPPA dalam konteks pasaran otomotif ini, mungkin kalau Datuk boleh kongsikan secara mukadimahnya yang kita nak tahu kesan langsung kepada sektor otomotif setelah TPPA ditandatangani. Okey, terima kasih. Kesan langsung secara general kita rumuskan ianya amat positif kepada impak positif kepada sektor otomotif. Mari kita menganalisakan lagi lebih dalam. Satu dari segi perdagangan, import duty import duty akan menjadi kosong bagi kedua-dua pihak, maknanya di antara Malaysia dengan negara TPP dan juga di antara negara TPP dengan Malaysia. Tapi kalau kita melihat dalam sektor otomotif itu sendiri, kita sudah maklum bahawa pasaran kita di Malaysia adalah kecil. Dengan hanya sekitar 30 juta penduduk, sudah pasti pasaran kita itu tidaklah sebesar pasaran di US, di Mexico dan beberapa lagi negara TPP. Jadi kita sebenarnya memerlukan kepada pasaran yang lebih besar. Jadi apabila kita dalam TPP, ianya memberi peluang kepada kita untuk memasuki pasaran-pasaran yang lebih besar dan dengan import duty yang lebih rendah, duty import yang sebenarnya akan menjadi kosong. Jadi ini orang kata memberi impak yang positif. Itu impak yang pertama yang kita lihat. Kerana kita sudah maklum, kalau untuk meningkatkan lagi pertumbuhan sektor otomotif di Malaysia, kita tidak boleh hanya orang kata berdasar ataupun bergantung dengan pasaran di dalam negara sahaja. Kita harus ekspor keluar. Itu dari segi perdagangan. Kalau kita lihat dari segi pelaburan, satu NAP iaitu Dasar Otomotif Nasional yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed pada Januari 2014. Dasar itu secara ringkas ialah
untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub energy efficient vehicle. Jadi dasar itu membuka Malaysia kepada pelaburan yang baharu, iaitu di dalam energy efficient vehicle ataupun EEV. Jadi dalam dasar itu sendiri memang banyak kita memberi insentif yang bersifat customized, berdasarkan kepada pelan perniagaan merit, pelan perniagaan pengeluar kenderaan yang hendak datang ke Malaysia. Jadi dasar dah buka, membukakan Malaysia kepada pelaburan yang baru masuk ke dalam negara, dan pada masa yang sama untuk pertama kalinya dasar itu sebelum ianya diumumkan pada Januari 2014 kita sudah menyiarkan dasar tersebut ke dalam satu ialah portal-portal orang kata good regulatory practice GRP, di mana sebelum dasar tersebut pada tahun itu dimuktamadkan, ianya telah dikongsi bersama dengan semua stakeholder di Malaysia dan juga di rantau ASEAN, supaya kita dilihat lebih transparent di dalam kita membuat dasar baru bagi sektor otomotif. Jadi kita dah buka, dan TPP itu juga kalau kita lihat juga kepada TPP, ianya menekankan aspek yang positif, di antaranya ialah aspek hak buruh terjaga, polisi yang lebih bersifat memberi peluang kepada orang untuk memberi input dan feedback. Itu yang kita amalkan sebelum dasar NAP itu diumumkan pada 2014. Jadi dengan kita menyertai TPP itu akan, bagi saya lah, akan meningkatkan lagi imej Malaysia. Imej Malaysia yang dilihat sudah positif kerana kita membuka pasaran kita, kita meliberalisasikan sektor otomotif sebelum TPP lagi, dan dengan kita menyertai TPP maknanya kita sebenarnya tak ada perkara yang hendak kita selindungi, kerana kita sudah bersedia untuk menerima tahap transparansi dan tahap keterbukaan di dalam TPP bagi sektor otomotif. Okey. Datuk, dari satu sudut lagi yang kita sedia maklum, apabila kita bercakap mengenai TPP, pandangan awalnya adalah positif. Tapi itulah yang ditekankan oleh Menteri pun. Semuanya kalau kita lihat daripada sudut positif, ia memang sangat positif. Tetapi perlu ditekankan juga bahawa industri tempatan sangat-sangat perlu berdaya saing dan juga meningkatkan bina upaya, kata mereka. Dari sudut ini, sejauh mana kualiti dan juga penerimaan produk-produk otomotif tempatan apabila kita nak bersaing dengan pasaran luar yang agak besar ni, Datuk? Okey. Kita lihat kepada tahap kompetensi ataupun capability keupayaan vendor-vendor ataupun peserta otomotif di Malaysia sekarang. Satunya ialah kalau kita melihat kepada ekspor komponen, ekspor komponen otomotif ke luar negara, sekarang berjumlah 14 bilion. Itu satu angka yang besar. 14 bilion? 14 bilion. Kalau kita menganalisakan lagi sektor komponen ni, pada tahun 2005 sektor komponen hanya mengeksport sejumlah 1 bilion. Dan pada tahun 2006 kita meliberalisasikan otomotif komponen otomotif, dan pada tahun 2014 daripada 1 bilion ekspor kita meningkat kepada 14 bilion. Jadi kita melihat bahawa apabila pasaran itu terbuka, kita melihat kepada vendor-vendor, kepada peserta otomotif menjadi lebih kompetitif. Dan pada masa yang sama, dalam 14 bilion yang kita eksport, kita sudah pun vendor-vendor sudah pun mengeksport sebanyak 200 juta ke US. Ke US dan juga ke Mexico. Ada juga kita sudah memulakan ekspor ke Mexico dan juga ke US. Maknanya apa yang saya hendak tekan di sini ialah sebelum TPP, vendor kita sudah kompetitif dan mereka sudah memulakan ekspor ke US. Itu dengan import duty yang tidak orang kata kosong. Apatah lagi selepas TPP. Bila memang akan menjadi kosong import duty itu, jadi itu akan meningkatkan lagi daya saing, competitiveness of our vendor. Now, pada masa yang sama, apabila mereka membangunkan NAP, Dasar Otomotif Nasional, kita sudah melihat kepada TPP, keberangkalian Malaysia menandatangani TPP, kita melihat kepada FTA di masa yang akan datang. Jadi apabila mereka
NAP itu ataupun dasar auto nasional itu ianya sudah direka dengan sedemikian supaya kita akan menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing dan maknanya menjadi satu persediaan. NAP itu sebenarnya satu persediaan bagi peserta otomotif menjadi lebih kompetitif. Sebab itulah dalam NAP buat pertama kalinya apabila kerajaan melancarkan NAP, ianya bukan hanya setakat polisi tetapi ada 6 hala tuju, 6 roadmap yang dilancarkan serentak dengan polisi. Kita sudah maklum polisi itu ialah general satu statement yang general yang orang kata 30,000 kaki di atas muka bumi, jadi susah untuk dilaksanakan. Jadi bersama dengan polisi itu kita telah membangunkan 6 hala tuju yang mana hala tuju ini pelaksanaan. 6 pelaksanaan untuk meningkatkan daya saing peserta otomotif di Malaysia. Jadi kita melihat NAP satu persediaan, dan bagi tahun 2016 kalau tadi saya katakan otomotif komponen sudah pun mengeksport 14 bilion, tahun ini kita sudah pun mempunyai plan untuk meningkatkan lagi ekspor, dan kita menyasarkan untuk meningkatkan lagi ekspor komponen melebihi 0.5 bilion pada tahun 2016, dan ini kita lakukan dengan menggunakan platform National Export Council, di mana National Export Council pengurusinya ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri yang untuk memastikan ekspor itu akan berjalan. Jadi kita ada plan, kita ada council, dan kita ada persediaan yang sudah kita mulakan daripada tahun 2014 lagi. Okey. Angka-angka yang sangat menarik sekali yang Datuk kongsikan. Datuk, saya ada banyak lagi soalan yang nak ditanya mengenai industri otomotif ini berdasarkan sentimen positif yang Datuk wujudkan seketika tadi. Tapi sebelum itu boleh kita nak bersama dengan seorang tetamu di talian sekejap tu Okey, kita nak bersama dengan seorang tetamu di talian pada ketika ini, Haji Muhammad Akhbar Haji Mahbat, bekas Ketua Bahagian Teknologi Komunikasi KKMM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan Haji dekat Parlimen sekarang? Ya, saya di Parlimen, di Dewan Rakyat. Okey, di Dewan Rakyat. Maaf, mengambil masa sekejap sebab pukul 10 nanti Dewan dah nak bermula. Tu kita cuba telefon awal. Saya tertarik nak tanyakan Tuan Haji mengenai, kita tahu isu komunikasi pun antara yang sentiasa ditekankan juga oleh netizen, terutamanya apabila mereka membantah TPPA. Katanya terdapat 2 kebimbangan dalam soal penapisan kandungan. Setengah pihak bimbang penapisan akan dibuat terhadap kandungan internet mengakibatkan sekatan kepada akses maklumat. Dari sudut komunikasi itu, apa yang kita boleh faham setelah TPPA ini ditandatangani, Tuan Haji? Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan, sebenarnya dia ada 2 bab yang berkaitan. Ya, betul. Yang dimasukkan tadi ialah di bawah bab e-commerce. Di mana dalam satu artikel kita telah pun bersetuju bahawa tidak ada sekatan atau kita benarkan aliran maklumat mengerentasi sepadan tanpa had, tetapi mengikut dasar-dasar dan polisi-polisi, undang-undang dan juga peraturan bagi setiap negara itu. So walaupun ada kebimbangan, kerisauan mengatakan bahawa dengan adanya internet semua maklumat bebas berentasi sepadan, tetapi apa yang kita laksanakan sekarang, iaitu daripada segi pelapisan, masih boleh terus dilakukan. Ini adalah juga kerana di bawah TPPA ni, kita mengambil kira, menggunakan pakai apa yang ada dalam artikel Chapter 14 GATS, General Agreement on Trade and Services, di mana setiap negara boleh dibenarkan untuk buat sekatan atas keselamatan, security, dan juga asas moral. Dan moral ini bergantung pada tiap-tiap negara untuk mentafsirkannya. Jadinya tak perlu risau dengan apa yang ada kita sekarang ini, boleh dilaksanakan terus. Okey. Satu perkara lagi mengenai perlindungan hak cipta. Itu pun antara bab yang ada juga dalam TPPA, iaitu bab hak harta intelek ini. Katanya juga perlindungan kepada penerbitan lagu, filem, buku, perisian dan juga persebaran untuk satu jangka masa yang ditetapkan, dan juga Malaysia dan negara-negara ahli TPPA bersetuju untuk melanjutkan tempoh perlindungan hak cipta sedia ada daripada 50 tahun kepada 70 tahun. Pertambahan ini katanya merugikan pengkarya-pengkarya tempatan, Datuk. Ini adalah merupakan satu bab yang lain di bawah bab Industrial Property Right. Tapi daripada segi apa yang saya bincangkan pada bab telekomunikasi dan bab e-commerce,
kita memang benarkan daripada segi lagu-lagu ini dibenarkan, tapi kita seperti mana dah tadi, kita dibenarkan untuk melaksanakan apa-apa juga sekatan yang sedang kita lakukan sekarang. Sekiranya ia melanggar undang-undang dan dasar negara. Okey. Dan ketika rundingan, kalau kami boleh tahu, apa lagi antara isu-isu yang dibangkitkan yang pastinya kita tidak mahu rakyat keluh kesah mengenai isu-isu mengenai komunikasi ni, Tuan Haji? Sebenarnya daripada isu-isu komunikasi, kita bahawa ini memang kita mengamalkan dasar terbuka, liberalisasi dalam bidang sektor komunikasi. Jadinya ia memberi sebenarnya manfaat kepada pengguna akhir. Di mana menerusi liberalisasi ini kita jangkakan ada persaingan, dan dengan adanya persaingan kita jangkakan kualiti servis ataupun perkhidmatan meningkat, dan juga harga pasaran akan turun dengan adanya persaingan. Jadi ia menguntungkan negara lah. Dan bagi segi pembekal perkhidmatan pula, dengan dia akan terpaksa bersaing dan meningkatkan efisiensinya. Jadi dia memberi perkhidmatan secara efisien, kurangkan kos pentadbiran, dan juga oleh sebab dia efisien, dia boleh insyaAllah pergi keluar negara pula untuk membuat bisnes dia keluar negara, seperti mana yang kita ada lain sekarang di Axiata, Telkom, Maxis. Begitulah yang kita harapkan dengan lain-lain lagi telcos di negara kita ini. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan Haji kerana sudi bersama kita secara ringkas pagi ini. InsyaAllah Tuan Haji akan bersama mendengar pembentangan usul di Dewan Rakyat. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Okey, baik. Kita akan berehat seketika. Selepas ini banyak lagi soalan yang saya nak ajukan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Madani Sahari. Kita jumpa selepas ini. TPPA akan kami kongsikan hari ini. Kembali bersama kami dalam program khas mengenai TPPA, yang mana kita namakan program Sidang Khas Parlimen TPPA. Seketika nanti insyaAllah kurang lebih 10 ke 15 minit lagi kita akan langsung ke Parlimen untuk sama-sama kita dengarkan pembentangan usul yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Mustafa Mohamed. Saya nak raikan ketibaan seorang lagi panel yang berbahagia Profesor Dr. Jamal Osman, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan agak sesak sikit hari ni. Ya, nampaknya gitulah. Alhamdulillah. Akhirnya tiba, dan juga idea Prof ni memang tak sabar kita nak dengar sebenarnya. Saya boleh ke Prof sekejap, Datuk? Tadi Datuk dah banyak berkongsi mengenai sektor automotif. Cumanya dari segi kerangka ekonomi yang luas, bila kita bercakap mengenai TPPA, kita tak boleh lari daripada bercakap mengenai benefitnya pasaran. Ramai yang bercakap mengenai pasaran. Cumanya analogi yang sentiasa rakyat kita kongsikan, Prof, kita berada dalam laut yang besar, cuma kita ikan kecil. Mungkin negara-negara yang besar, ikan besar. Mampukah kita nak bersaing dengan ikan-ikan besar apabila pasaran ini terbuka, kata mereka? Saya nak dapat ke komen, Prof. Terima kasih, Syaril. Sangat menarik analogi itulah. Kalau nak cerita pasal analogi itu pun boleh. Boleh ada analogi. Prof ada analogi sendiri? Setiap ikan tu ada ruang dia di laut tu, kan? Betul juga. Ada ikan yang boleh berjalan cross lautan, ada yang sekitar pesisiran. Semua ada bahagian dia masing-masing. Semua boleh berkembang dengan baik. Baik, tentang faedah ataupun manfaat kepada negara, pada ekonomi secara keseluruhan, apabila kita bersetuju untuk bersama dengan TPP. Baik, bagaimana kita melakukan analisis ini? Kita lihat secara keseluruhan ekonomi Malaysia yang mengandungi berbagai-bagai sektor ekonomi. Ada 120 sektor ekonomi. Kalau kita ikut jadual input-output yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, dipaparkan di situ 120 sektor ekonomi, 120 industri, 120 komoditi. Baik, macam kita nak tahu sama ada keseluruhan sektor ini akan beroleh manfaat atau tidak. Kita buat perbandingan. Kalau negara tidak bersama dengan TPP, bagaimana aliran angkubah makroekonomi tertentu seperti GDP, seperti pelaburan, seperti kebajikan, dan juga aliran perdagangan. Kemudian kita bandingkan dengan keadaan negara bersama-sama dengan TPP. Bagaimana aliran itu? Aliran dalam GDP, aliran dalam perdagangan, aliran dalam pelaburan,
dan juga kesan pada kesejahteraan ataupun kebajikan masyarakat. Kita buat perbandingan. Mana lebih tinggi pertumbuhan dia? Adakah lebih tinggi pertumbuhan di bawah TPP ataupun tanpa TPP? Jawapannya? Ya. Jawapannya jelas, keseluruhannya. Secara menyeluruh, negara akan beroleh manfaat positif. Positif. Kalau bersama dengan TPP. Ya. Oh, okey. Memang automotif pun tadi sebut positif dan juga Prof pun setuju dari segi keseluruhannya sentimen positif itu dapat kita lonjakkan dalam TPP. Cumanya melalui 4 negara yang kita tidak pernah ada FTA ini, apakah mungkin pasaran mereka itu membantu kita dalam TPP ini berbanding negara-negara yang kita dah ada FTA? Baik, 4 negara yang kita belum pernah bersama dari segi perjanjian perdagangan bebas. Amerika Syarikat, Mexico, Peru, Kanada dan Peru. Nah, di sini memang ada potensi kepada Malaysia lah untuk meneroka pasaran baru. Sebab di bawah TPP kita tahu bahawa halangan-halangan tarif dan juga halangan-halangan bukan tarif akan dikurangkan. Jadi, ia memberi peluang pada sebahagian sektor ekonomi kita untuk meneroka pasaran baru ini. Okey. Datuk, berbalik kepada sektor automotif tadi, ialah bila kita dah sebut sentimen ini, sentimen positif, kalau di peringkat pemain industri, mereka mengatakan sentimen positif, tetapi di peringkat rakyat yang keluar duit daripada kocik mereka ini, kadang-kadang mereka bertanya juga kesan kepada rakyat dari sudut automotif ini. Orang tanya, harga kereta ni naik ke, turun ke? Harga itu dijadikan sentimen sekarang ni, Datuk. Yes, harga memang satu perkara yang memberi impak secara langsung kepada pengguna. Pertamanya ialah kerajaan sudah tidak mengawal harga kereta. Harga kereta itu sebenarnya memang ditetapkan oleh pengeluar kenderaan. Jadi mereka menetapkan harga kereta itu berdasarkan kepada 2 perkara. Perkara pertama ialah berdasarkan dengan permintaan pasaran, iaitu kena pengeluar kenderaan kena menilai, membuat evaluasi mengenai nilai jenama mereka versus dengan harga. Adakah nilai jenama mereka itu boleh dipasarkan dengan harga yang sedemikian ataupun ditetapkan lagi tinggi boleh ataupun lagi rendah. Okey, maknanya sama ada jenama mereka itu kalau ianya ditetapkan di bahagian ini, ianya bagi pengguna satu harga yang ada value for money, satu. Yang keduanya, mereka juga melihat, pengeluar kenderaan juga melihat sama ada kepada harga yang telah ditetapkan tadi itu bersesuaian dengan pelan perniagaan mereka. Yalah, maklumlah mereka mempunyai KPI mereka dari segi keuntungan, dari segi market share. Mereka berkendakkan contoh kepada market share yang sekian peratus pada tahun ini. Jadi mereka komponen itu juga sebenarnya akan menetapkan posisi harga yang mereka akan tetapkan. Tapi kalau kita lihat kepada kedua-dua aspek ini, aspek yang penting di dalam menentukan perkara ini ialah kuasa pasaran, market force. Jadi kalau market force itu berada di tahap yang optimum, di mana sentimen consumer berada di tahap yang optimum bagi menentukan harga yang lebih kompetitif, sudah tentu itu akan terjadi. Sebab itulah dalam NAP, apabila kita membuka sektor otomotif seperti yang telah yang ada di dalam NAP ataupun Dasar Otomotif Nasional, salah satu sebab meliberalisasikan sektor otomotif ini adalah kerana untuk memastikan kuasa pasaran itu menjadi lebih kuat dari setahun ke setahun. Memang apabila NAP dibuka, dilancarkan pada tahun 2014, Januari 2014, tahun pertama kita melihat kepada penurunan harga kereta sebanyak sekitar 7.1%. Pada tahun 2015, kita melihat kepada penurunan sebanyak 5.1%. Kita sudah maklum selepas GST bulan 5 tahun lepas dan selepas penurunan nilai ringgit Malaysia, memang sudah tidak ada lagi penurunan harga kereta. Jadi maknanya tahun lepas harga itu hanya menurun daripada bulan Januari sampailah bulan sekitar bulan 4. Okey, itu yang saya masukkan dengan penurunan sebanyak 5.1%. Kalau kita melihat kepada penurunan ini, walaupun kerajaan tidak lagi mengawal harga kereta, tapi ianya turun disebabkan oleh kuasa pasaran yang menjadi lebih matang. Jadi dengan kita membuka lagi sektor otomotif, dengan kita meliberalisasikan lagi sektor otomotif, kita menjangka bahawa kuasa pasaran ini akan
insyaAllah menurunkan. Actually yang lagi penting di sini ialah harga yang lebih kompetitif. Harga value for money yang kita hendakkan daripada pengeluar kenderaan. Apapun kita kena tengok jugalah 2018 nanti apabila ia dikuatkuasakan, status ataupun struktur ekonomi pada masa itu adakah mampu bersaing. Ya, betul. Okey, baik. Berbalik kepada isu ekonomi, Prof, memang kita tahu terdapat banyak kritikan. Itu kita tak boleh nafi kritikan terhadap TPPA. Mungkin pandangan ataupun persepsi masyarakat. Bab 7 ada persoalan mengenai dasar kerajaan. Kalau saya boleh petik yang dikatakan, terdapat banyak kebimbangan penyertaan negara ke dalam TPPA akan menghadkan kebebasan kerajaan untuk mengambil tindakan-tindakan bagi menangani krisis ekonomi seperti memperkenalkan langkah-langkah kawalan aliran modal dan juga pemberian subsidi. Kawalan aliran modal dan juga pemberian subsidi itu terkesan secara langsung ke Prof? Kalau TPPA ini dimuktamadkan? Baik, secara spesifik, langkah kawalan modal ini untuk satu keadaan yang sangat tertentu lah. Very specific situation, bukan keadaan normal, bukan keadaan umum. Misalnya berlaku krisis ekonomi yang memerlukan kerajaan menjalankan langkah yang bukan biasa, seperti kawalan modal. Dan ini dibenarkan di bawah teks TPPA. Dan dari segi subsidi, teori ekonomi juga membenarkan subsidi diberikan untuk tujuan tertentu dalam keadaan di mana pasaran tidak boleh nak internalize, tidak boleh nak capture sesuatu pembeli ubah. Contohnya kesan alam sekitar, kan? Kadang-kadang kalau kita biarkan market beroperasi begitu saja, kesan alam sekitar ini cenderung diabaikan, cenderung negatif. Kan? Di sini kerajaan boleh interfere untuk memberikan beberapa assistance berupa subsidi ataupun cukai supaya alam sekitar itu dia dapat dijaga, dipelihara. Okey, baik. Sambil-sambil kami mendapatkan reaksi daripada panel, sebenarnya kalau kita boleh jengah keadaan terkini di Parlimen pada ketika ini, Dewan sudah pun bermula, yang mana Dewan dipengerusikan oleh Tan Sri Pandikar Amin Mulia, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga semua ahli-ahli telah pun berada. Cuma kita nantikan detik tak kala kita akan sama-sama dengarkan pembentangan usul seketika saja nanti. Baik. Belum bermula lagi, sempat juga saya ajukan satu soalan lagi kepada Prof. Saya kira dari satu sudut ramai yang mengatakan ini bukannya masa yang sesuai untuk kita tanda tangan TPPA berdasarkan keadaan persekitaran ekonomi semasa yang agak lembap pada ketika ini. Katanya belum masa yang sesuai. Adakah itu boleh kita jadikan sandaran, Prof? Ya, agak relatif, agak subjektif. Agak subjektif sebenarnya. Isu sesuai tak sesuai ini kan bergantung pada perspektif yang kita gunakan dalam mewujudkan isu ini. Saya rasa kalau kita tanya diri kita, bilakah akan sampai masa yang sesuai itu? Saya rasa dalam konteks individu pun susah kan untuk kita tentukan, apalagi dalam konteks makro ini. Saya rasa kita telah lama merhatikan bahawa dunia semakin terintegrasi, semakin sangat terkait di antara satu negara dengan yang lain. Kita pun negara yang terbuka dari segi ekonomi. Jadi saya fikir TPP ini hanyalah satu continuum, satu kesinambungan yang natural daripada siri-siri perjanjian perdagangan bebas yang telah kita tanda tangani. Cuma dia standardnya lebih tinggi lah. Dia lebih, orang kata lebih berkualiti sebenarnya. Walaupun konsep kualiti di sini boleh diperdebatkan. Tapi overall, saya fikir ia akan menguntungkan negara dalam jangka panjang. Okey, baik. Datuk dan juga Prof, kita sudah pun mendapat isyarat yang berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri sudah pun mula membentangkan usul. Jadi kita akan secara langsung ke sana dan selepas itu kita akan kembali berbincang dan juga melihat intipati berbeza mengenai TPPA. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus kita ke sidang Dewan Rakyat mendengarkan pembentangan usul mengenai TPPA. Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Kita cuba hubungi rakan kita di Parlimen sekali lagi. Macam mana? Okey, baik. Kita akan cuba dapatkan kenapa
Okey, baik. Kita lanjutkan perbincangan dulu sebelum kita dapatkan perkembangan terkini di Parlimen. Ada masalah teknikal sedikit, tapi Yang Berhormat sudah pun mula berucap. Kita harapkan dapat cepat diselesaikan untuk kita dengarkan ucapan seketika tadi. Baik, dari sudut pemerhati ekonomi juga, Prof, saya tertarik juga nak tahu apa antara manfaat utama yang diperoleh daripada TPPA yang dilihat oleh pemerhati ekonomi memberi kesan baik kepada negara. Baik, kita sebuah negara pedagang. Dan juga negara sangat mengharapkan kemasukan pelaburan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Baik, apabila halangan tarif dan bukan tarif dikurangkan ataupun dibebaskan, sudah tentu kita sebagai pedagang akan mendapat manfaat, manfaat tambahan. Kita boleh meneroka pasaran baru, dan dari segi pelaburan dia akan merangsang juga kemasukan pelaburan ke dalam negara. Dan ini semua akan menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan bila ekonomi tumbuh, dia akan menjana beberapa manfaat-manfaat yang lain. Okey, itu satu. Itu dari segi keseluruhannya lah. Okey, salah satu manfaat. Banyak lagi manfaat yang akan Prof kongsikan. Yes, ada yang intangible, yang tak boleh dikuantifai. Contohnya peningkatan daya saing, perubahan sikap. Itu sangat subjektif sebenarnya. Yes. Prof, dia merangsang kita untuk ke arah itu. Okey, baik. Prof, kita sudah pun dapat selesaikan masalah ini dan juga dapat kita saksikan Datuk Seri pun sedang membentangkan usul. Jadi kita akan terus ke sana sekali lagi untuk dengarkan pembentangan usul oleh Yang Berhormat Menteri. Sekali lagi kepada ahli-ahli Dewan Rakyat pada pagi ini sebagai rujukan. Tuan Yang di-Pertuan, sebagai usaha kerajaan untuk memberi penjelasan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk di peringkat negeri, saya sendiri telah membuat lebih 300 sesi penerangan mengenai TPPA sejak 1 Ogos 2013 sehingga ke hari ini. Tujuan program ini adalah untuk mendedahkan kandungan TPPA serta mendapat input daripada pelbagai pihak. Golongan-golongan yang telah ditemui termasuklah pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi, belia, golongan akar umbi, guru-guru, penjawat awam, QPEX, persatuan-persatuan perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, ahli parlimen dan lain-lain pihak yang berkepentingan. Pegawai-pegawai MITI dan jabatan-jabatan lain juga telah beri penjelasan kepada beberapa pihak berkepentingan dari semasa ke semasa. Selain itu, temu ramah di media massa, media elektronik dan media cetak telah diberikan dari semasa ke semasa. Kesemua sesi penerangan dan dialog ini telah beri peluang kepada semua ahli lapisan masyarakat, untuk memahami TPPA dan mengajukan persoalan tertentu untuk mendapat pencerahan. Malah, MITI juga telah menubuhkan satu proses bernama Cleared Advisors, iaitu kumpulan pakar meliputi beberapa bidang yang beri nasihat kepada kerajaan berkaitan hal-hal yang sedang dirundingkan di bawah TPPA. Mesyuarat pertama kumpulan ini diadakan pada 4 Disember 2014. Cleared Advisors terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing dari sektor swasta, kerajaan, kumpulan profesional, ahli akademik dan badan-badan bukan kerajaan. MITI telah berkongsi dengan kumpulan ini butir-butir terperinci mengenai TPPA. Tindakan kerajaan untuk membentangkan sebuah treaty antarabangsa pada Dewan Rakyat Dewan Negara adalah satu tindakan yang unprecedented dengan izin, iaitu tidak pernah berlaku dalam sejarah. Semasa sidang media di Sidang Kemuncak APEC di Bali pada 8 Oktober 2013, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah buat keputusan supaya TPPA dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Daripada sudut undang-undang, iaitu di bawah Perlembagaan Negara Bab 3 Perkara 39 mengenai kuasa eksekutif persekutuan, jelas menyatakan bahawa kuasa eksekutif persekutuan adalah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua boleh dijalankan olehnya atau oleh Jabatan Menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh menteri, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain. Dalam kata lain, kerajaan berhak untuk tanda tangan perjanjian antarabangsa termasuk TPPA tanpa perlu dibawa kepada Parlimen. Namun demikian, sebagai kerajaan yang menghormati demokrasi, TPPA dibentangkan di Parlimen pada hari ini Dewan Rakyat kerana ia merupakan perjanjian bebas terbesar di dunia yang paling komprehensif berbanding dengan mana-mana FTA yang kita tanda tangan oleh Malaysia pada hari ini. Ia meliputi banyak perkara selain daripada hal-hal berkaitan dengan tarif dan punya kesan yang besar kepada negara. Sebelum dibahaskan di Parlimen, perkara ini menjadi subjek dalam seminar, forum dan menarik perhatian banyak pihak. Keputusan kerajaan untuk membawa TPPA ke Parlimen amat bertepatan sekali kerana langkah ini telah mendorong kerajaan
untuk mengadakan majlis-majlis penerangan di seluruh negara selama 2 tahun lebih. Tuan Yang Dipertua, yang kedua, tindakan unprecedented ini atau bersejarah ini adalah keputusan untuk menubuhkan sebuah caucus TPP yang melibatkan ahli parlimen yang daripada ada di antara Barisan Nasional dan Pembangkang. Caucus ini telah bermesyuarat 15 kali. Kali pertama mesyuarat diadakan pada 6 Ogos 2013 dan terakhir pada 30 November 2015. Caucus tersebut yang Ketua Yang Berhormat Jasin terdiri daripada 11 ahli berhormat yang lain, termasuklah 6 dari Barisan Nasional dan 5 pembangkang. Mereka adalah ahli Parlimen Johor Bahru, Putatan, Hulu Rajang, Kuala Selangor, Simpang Renggam dan Kota Tinggi. Pembangkang diwakili oleh Lembah Pantai, Kota Baru, Kelang, Sungai Siput dan Kelana Jaya. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli berhormat yang menyertai caucus TPP kerana memberi pandangan secara tulus dan terbuka. Kerajaan amat menghargai sumbangan ahli berhormat dan ini menunjukkan dalam isu-isu melibatkan kepentingan negara, pihak kerajaan dan pembangkang boleh duduk semeja. Malah dalam beberapa kes yang berhormat telah memberikan pandangan, termasuklah mengenai ISDS dan cukai ekspor, pihak MITI telah bawa kepada meja perundingan dan sebahagian pandangan yang berhormat telah diterima oleh rakan-rakan TPP yang lain. Yang ketiga, Tuan Yang Dipertua, tindakan yang bersejarah satu lagi ialah sesi plenary dan bengkel yang diadakan pada hari Selasa 13 Januari yang menghimpunkan ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional dan Pembangkang di MITI. Pada sidang plenary, ahli pembangkang telah mengemukakan lebih banyak soalan berbanding ahli-ahli Barisan Nasional. Pada sebelah petangnya, pada hari yang sama 13 Januari, hari Selasa, bengkel mengenai isu-isu utama TPP telah seperti akses pasaran, ISDS dan pelaburan, perolehan kerajaan, Bumi Putra dan syarikat milik kerajaan serta hak cipta, intelek dan ubat-ubatan telah diadakan. Saya gembira kerana ahli-ahli yang berhormat kerajaan pembangkang telah duduk semeja bagi membincangkan isu-isu secara mendalam dalam suasana yang cukup tertib dan berhemah. Tuan Yang Dipertua, hari ini hari Selasa 26 Januari. Saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Timbalan Perdana Menteri dan sahabat-sahabat dalam kabinet yang hadir dalam sidang khas ini. Ini membuktikan komitmen tinggi kerajaan untuk memastikan bahawa perjanjian ini dibahas dan diputuskan oleh Dewan Rakyat. Esok hari Rabu adalah hari kabinet. Yang Amat Perdana Menteri telah membuat keputusan bahawa mesyuarat kabinet ditunda ke hari Jumaat. Ini mencerminkan bahawa seluruh kerajaan bersatu dan berpendapat bahawa amat penting isu ini dibahaskan di Parlimen untuk kelulusan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa di kalangan 12 buah negara TPP, cuma Malaysia sahaja yang bawa perkara ini ke Parlimen untuk kelulusan sebelum ditandatangan. Kesemua negara lain telah pun buat keputusan untuk ke Auckland, New Zealand pada 4 Februari 2016 untuk tandatangan TPP. Bagi Malaysia, kita belum buat keputusan. Dewan Rakyat akan buat keputusan esok dan insya-Allah kalau okey semua dalam negara pada hari Khamis dan sama ada kita tanda tangan ataupun tidak akan ditentukan oleh ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini merupakan satu langkah yang menunjukkan bahawa kerajaan ini menghormati pandangan ahli-ahli yang berhormat. Sekiranya ahli yang berhormat setuju agar kerajaan tanda tangan TPPA, ianya belum boleh dilaksanakan lagi. Tempoh kira-kira 2 tahun diperlukan untuk kita membuat beberapa pindaan. Dan pindaan ini perlu dirujuk kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ya. Sebanyak 26 pindaan perlu dibuat ke atas 17 undang-undang bagi mengambil kira beberapa persetujuan yang telah dicapai antara kami, negara-negara TPP. Pindaan undang-undang yang substantif yang perlu dibuat dan diluluskan Dewan ini termasuklah yang pertama, 4 pindaan yang melibatkan bidang penguatkuasaan di bawah Akta Kastam 67, Akta Zon Bebas 1990 dan Perintah Kastam nombor 27 dalam bab barangan, itu bab kedua dalam perjanjian TPP. Yang kedua, 2 pindaan yang melibatkan bidang kuasa di bawah Akta Kastam 67 dan Akta Zon Bebas 90 dan bab tempasal, iaitu bab nombor 3 perjanjian TPP. Yang ketiga, 9 pindaan yang melibatkan bidang paten, hak cipta, cap dagangan, petunjuk geografi dan kuasa di bawah Akta Tanda Niaga 76, Peraturan Tanda Niaga 97, Akta Paten 83, Peraturan Paten 86, Akta Hak Cipta 87, Akta Indikasi Geografikal tahun 2000, Akta Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Financing Act 2001,
Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan Baru 2004, Peraturan Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 208, Akta Komunikasi dan Multimedia 98, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 84, dan Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dalam bab 18, iaitu bab harta intelek. Yang keempat, 10 pindaan yang melibatkan bidang kuasa di bawah Akta Kesatuan Sekerja 58, Akta Perhubungan Perusahaan 67, Akta Kerja 55, Akta Pasport 1966, Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Bekerja 90, Akta Agensi Pekerjaan Swasta 81, Akta Anti Pembedangan Orang 2007, Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 66, Ordinan Buruh Sabah Syab 67 dan Ordinan Buruh Sarawak 76 dalam bab buruh, iaitu bab 19 TPPA. Yang kelima, satu pindaan berkaitan dengan anti rasuah dan melibatkan bidang kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu bab 27, bab 26 berkaitan dengan ketulusan. Tuan Yang Dipertua, semakan semula akan juga dibuat ke atas peraturan perolehan kerajaan sedia ada yang akan melibatkan pindaan untuk memastikan keseragaman peraturan berkaitan pelaksanaan di bawah arahan perbendaharaan dan satu keliling perbendaharaan yang berkaitan dengan TI ataupun Treasury Instruction di bawah bab perolehan, iaitu bab 15. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menegaskan di sini bahawa pindaan ke atas 17 Undang-Undang Malaysia adalah untuk memastikan bahawa 12 pindaan di atas undang-undang kita dikemaskini berdasarkan perkara yang telah disetujui dalam rundingan dan tidak melibatkan pindaan perlembagaan. Perlu ditekankan bahawa pindaan ini tidak menjejaskan dasar-dasar utama negara seperti agenda Bumi Putra. Sebaliknya, pindaan ini secara amnya adalah bertujuan untuk menggunakan pakai amalan-amalan terbaik ataupun best practices dalam hal berkaitan dengan buruh, alam sekitar serta hak cipta intelek. Tuan Yang Dipertua, berkurun-kurun lamanya Malaysia adalah sebuah negara yang amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Sejak zaman Kesultanan Melaka lagi, tanah air kita adalah sebuah pusat perdagangan yang ulung kerana lokasi yang strategik dalam menemukan saudagar-saudagar dari seluruh dunia. Ini telah membawa kemakmuran kepada Melaka. Legasi perdagangan ini diwarisi sehingga ini dan Malaysia terus unggul dalam perdagangan antarabangsa. Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka, jumlah dagangannya ialah kira-kira 1.5 kali ganda lebih besar daripada KDNK. Pada masa ini Malaysia berada di tangga 23 negara pengeksport di dunia dan 25 negara pengimport tertinggi di dunia. Jumlah dagangan pada tahun lepas dijangka berjumlah kira-kira 1.4 trilion ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia berdagang dengan lebih 200 sebuah negara di dunia. Dasar kita adalah untuk berkawan dan berdagang dengan semua negara. Oleh itu, kita telah tanda tangan 13 FTA sehingga hari ini, yang terkini dengan Turki, dan Malaysia juga sedang merundingkan beberapa FTA yang lain, termasuklah Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun RCEP yang melibatkan China serta FTA dengan Kesatuan Eropah. Jumlah perdagangan dengan Turki telah melonjak lebih 70% sejak Ogos tahun lepas apabila perjanjian FTA dengan Turki terlaksana. Penglibatan dalam TPPA bukanlah bermakna kita meminggirkan China, ASEAN ataupun negara-negara Islam. Malaysia perlu mempelbagaikan hubungan dagangan kita, dan jika kita ada peluang, sudah pasti kita ingin menjual barangan kita ke seluruh dunia. Dalam dasar luar negara kita, ASEAN adalah keutamaan tertinggi kita. Pada masa yang sama, China dan negara sahabat yang lain juga penting untuk kita. Penglibatan dalam TPPA tidak bermakna kita memilih Amerika Syarikat dan mengetepikan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Ini adalah tanggapan yang tidak tepat. Di samping itu, penglibatan Malaysia dalam TPPA tidak bermakna kita mengabaikan Organisasi Perdagangan Dunia ataupun WTO. Malaysia masih lagi berkeyakinan WTO merupakan platform terpenting untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara dunia. WTO ada 162 buah negara. Dan WTO pada tahun 2001 memperkenalkan apa dipanggil Doha Development Agenda. Sehingga hari ini, agenda ini belum menampakkan hasil. Desember lalu kami bermesyuarat di Kenya, di Nairobi, dan tidak ada kemajuan dalam Doha Development Agenda. Kita tidak boleh menunggu Doha Development Agenda ini ditamatkan sebelum kita terlibat dalam mana-mana FTA. Ini satu tindakan yang kurang cerdik.
Sekiranya kita menunggu sehingga Doha Development Agenda tamat, kita tidak akan dapat tanda tangan satu FTA baru pun. Oleh itu, pihak-pihak yang berkata kita tidak patut tanda tangan TPA dan terus terlibat dalam WTO tidak faham tentang perdagangan antarabangsa. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin berkongsi dengan ahli yang berhormat sekalian kenyataan Ketua Pengarah WTO, Roberto Azevedo. Mengikut beliau, TPPA bukanlah satu persaingan. Sebaliknya ia melengkapi ataupun komplement WTO. Kenyataan ini datang daripada orang paling tinggi, paling kanan dalam perdagangan dunia. Siapalah kita? Semua untuk menidakkan pandangan Azevedo dan yang secara terbuka mengalu-alukan TPPA sebagai satu perjanjian yang penting dalam melengkapi WTO. Komplement, bukannya bertentangan dengan WTO. Sejarah membuktikan bahawa negara yang mengamalkan dasar terbuka lebih berjaya dari negara yang tertutup. Negara-negara yang mengamalkan dasar tertutup seperti Korea Utara, Cuba dan satu ketika dahulu Myanmar tidak mencatatkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Sebab itulah negara belum berlumba untuk tanda tangan FTA. 619 FTA telah laporkan kepada WTO dan 413 daripadanya sudah pun dilaksanakan. Kita boleh memilih untuk menutup pintu kita kepada perdagangan dan pelaburan asing. Kita juga boleh memilih untuk membuka pintu kita seluas-luasnya tanpa had. Namun bagi Malaysia, kita mengamalkan sistem pasaran terbuka tetapi akur kepada Perlembagaan Persekutuan Agama Islam sebagai agama rasmi dan budaya kita, budaya tempatan. Malah, agensi seperti MIDA di bawah saya, Invest KL, Iskandar Malaysia, Koridor Pembangunan Sabah, Koridor Tenaga boleh diperbarui skor di Sarawak, Koridor Utara dan wilayah ekonomi Pantai Timur ataupun ECR, semuanya telah diperkenalkan untuk menarik lebih banyak pelaburan asing ke dalam negara kita. Itulah sebabnya ada juga Invest Penang di Pulau Pinang, ada Invest Selangor di Selangor yang Mak Gombak, Invest Perak di Perak dan Invest Johor di Johor. Semua negeri berlumba-lumba untuk mendapatkan pelaburan asing. Malah keadaan sama di peringkat antarabangsa, di mana negara-negara dunia turut berlumba untuk menarik pelaburan asing. Kalau ada ahli berhormat beranggapan bahawa pelaburan asing mencuri peluang pelabur tempatan seperti dihujahkan oleh beberapa personaliti daripada Merbuk hari Sabtu lalu, ya, maka yang berhormat Bagan tak ada di sini. Perlu tutup Invest Penang. Yang berhormat Gombak perlu tutup Invest Selangor. Saya pun kena tutup MITI, kena tutup MIDA, semua kena tutup. Ya. Dasar kerajaan adalah untuk menggalakkan pelaburan asing kerana ia mendatangkan banyak manfaat pada negara. Di Kelantan ada sebuah syarikat Jepun bernama Romwako yang sudah 30 tahun beroperasi. Romwako tidak mencuri peluang orang Kelantan. Sebaliknya membawa pelaburan berjumlah lebih 900 juta ringgit, 1,800 peluang pekerjaan dan ekspor produk LED sebanyak syarikat tersebut yang tidak boleh dihasilkan oleh Kelantan dihantar 100%. Ia merupakan syarikat yang mengekspor 100% keluarannya ke seluruh dunia. Adakah Romwako mencuri peluang orang Kelantan? Jawapannya tidak sama sekali. Ya. Romwako membawa modal. Romwako bawa teknologi LED yang orang Kelantan tidak ada teknologi. Sekiranya kemasukan syarikat-syarikat asing dikatakan mencuri peluang rakyat tempatan, maka wajarlah kerajaan Pulau Pinang mencadangkan agar syarikat seperti Dell dan Intel berpindah keluar dari negeri tersebut. Saya akan memaklumkan Bagan tidak bercadang untuk buat demikian. Justru berhati-hatilah kita bercakap kerana sebenarnya Malaysia bergantung kepada perdagangan luar dan pelaburan asing yang mewujudkan peluang pekerjaan dan membawa masuk modal serta menjadi pemangkin kepada kemajuan setempat seperti Shah Alam di Selangor dan Kulim di Kedah. Pelaburan asing juga telah membawa pembangunan kepada kawasan setempat ataupun spin-off effects. Kulim High-Tech Park yang punya lebih 20 pelabur asing bertaraf global telah menyediakan 25,000 peluang pekerjaan. Tidak ada pelaburan asing di Kulim High-Tech Park, maka pembangunan Kulim terbantut. Tanpa perdagangan luar, tidak ada pelaburan Kelang. Tanpa perdagangan luar, tidak ada pelabuhan Pulau Pinang. Tidak ada juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Negara China dahulunya miskin. 50 tahun dahulu, rakyat China kebeluran. Waris mereka di Malaysia hantar wang kepada sanak saudara di China untuk membolehkan mereka makan. Hari ini negara China pesat berkembang. Kenapa? Kerana Deng Xiaoping tahun 89 telah memperkenalkan reformasi yang radikal dan membuka ekonominya.
Pada tahun 2001, China menjadi negara ahli WTO setelah 15 tahun berunding. Kenapa China mahu menjadi sebahagian dari dunia? Kerana Deng Xiaoping dan China nampak faedah keterbukaan. Satu masa dahulu, China merupakan pengeluar basikal terbesar dalam dunia. Hari ini, ya, China merupakan pengeluar kereta yang terbesar di dunia. Dan yang penting, ya, 3 syarikat teratas yang keluar kereta di China adalah syarikat-syarikat asing, pelabur asing, iaitu Toyota, GM dan Volkswagen. Syarikat-syarikat China cuma duduk tempat 4 dan 5 sahaja. Ya. Hari ini ada orang yang berkata kepada saya, mungkin orang China hantar wang kepada keluarga mereka di Malaysia. Dahulu orang Malaysia hantar wang ke China, hari ini mungkin orang China hantar wang kepada ahli keluarganya di Malaysia. 50 tahun dahulu Singapura sama miskin dengan Melaya. Hari ini pendapatan per kapita Singapura 5 kali lebih besar dari pendapatan per kapita Malaysia. Kenapa? Kerana dasar keterbukaan Singapura. Singapura tidak mengeluarkan setitik pun minyak petroleum, tapi merupakan salah sebuah negara pengeluar refined petroleum terbesar di dunia. Singapura tidak ada kelapa sawit, getah atau padi. Kita harus akui Singapura lebih berjaya dari Malaysia pada hari ini kerana dasar keterbukaannya. Singapura tak ada UMNO. Tuan Yang Dipertua, Singapura tak ada YMDB. negara kita boleh memilih. Negara kita boleh memilih sama ada untuk tutup atau buka. Kerajaan Barisan Nasional berpendapat untuk menjadi sebuah negara maju, untuk mencatatkan pertumbuhan tinggi, untuk membawa lebih banyak pembangunan ke Sabah, Sarawak dan luar bandar, kita harus menjadi sebahagian sistem perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Syarikat kita harus bersaing agar mereka dapat menjadi sebahagian dari global value chain. Dalam menghadapi TPP ini, Malaysia perlu ada keberanian. Kerajaan harus berani melaksanakan langkah yang mungkin tidak popular dalam jangka pendek. Pada tahun 1974, Allahyarham Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri, telah mengiktiraf negara China. Ramai yang tidak bersetuju pada ketika itu kerana China adalah sebuah negara komunis yang membantu Parti Komunis Malaya. Namun jelas bahawa tindakan berani yang diambil oleh Allahyarham Tun Abdul Razak membawa manfaat kepada Malaysia. Hari ini hubungan perdagangan, hubungan politik antara Malaysia dan China amat baik sekali. TPPA memberi akses kepada pasaran lebih luas. Benar kita sudah ada komuniti ekonomi ASEAN. Benar kita sudah ada 12 FTA yang lain. Tetapi pada pandangan saya adalah salah untuk mengatakan bahawa 13 FTA sudah cukup untuk Malaysia. Apabila kita tangan TPPA, pasaran kita akan berkembang, khususnya di 4 negara yang Malaysia masih belum ada FTA, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko dan Peru. Analoginya cukup mudah. Kalau saya orang Kelantan, nak meniaga tom yam di Kelantan, insya-Allah rezeki ada, saya boleh hidup. Tetapi sekiranya saya memilih datang ke Lembah Kelang, seperti mana ramai orang Kelantan berhijrah, maka pasaran saya telah lebih luas dan rugilah sekiranya saya melepaskan peluang terus tinggal di Kelantan, tak datang ke Lembah Kelang. Samalah juga halnya dengan TPPA. Sekiranya kita diberi peluang untuk menambah perniagaan di pasaran terbesar di dunia, maka kita tidak sewajarnya menolak peluang untuk perniagaan tersebut. Tuan Yang Dipertua, dalam dunia hari ini kita perlu bersaing. 115 tahun yang lalu Argentina adalah sebuah negara yang kaya di dunia. Pada satu masa dahulu, United Kingdom merupakan suatu kuasa ekonomi dan militeri yang terbesar di dunia. Malah satu waktu dahulu, Jepun dikatakan bakal mengancam kedudukan Amerika Syarikat. Tetapi dunia semakin berubah dan sedang berubah. Hari ini China merupakan negara ekonomi kedua terbesar di belakang Amerika Syarikat. 30 tahun dahulu, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Taiwan berada tahap pembangunan yang sama. Ketiga-tiga negara tersebut sudah menjadi negara maju dan Malaysia masih terperangkap dalam middle income trap. Itulah sebabnya Perdana Menteri telah melaksanakan Pelan Transformasi Ekonomi ETP dan Pelan Transformasi Kerajaan untuk pastikan cita-cita Malaysia menjadi negara maju tercapai. Kita tidak mahu negara kita dipintas oleh Vietnam atau negara jiran yang lain. Kita mahu jadi negara maju, tetapi saya bimbang sekiranya kita mengambil pendekatan terlalu jumud, tertutup, anti pelaburan asing, anti perdagangan, saya takut Malaysia akan tercicir dan kita akan berputih mata. Vietnam kini mengamalkan dasar terbuka dan semakin agresif menarik pelaburan asing. Saya bimbang Malaysia akan menyesal sekiranya kita tidak menyertai TPPA kerana para pelabur akan melihat negara-negara seperti Vietnam sebagai satu destinasi pelaburan yang lebih menarik. Tuan Yang Dipertua, terbuka tidak bermakna kita abaikan segala-galanya tanpa ada kawalan atau sekatan. Dasar keterbukaan yang kita amalkan adalah bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan Lindung Hak Bumi Putera
rapatkan jurang antara yang kaya dan miskin, serta merapatkan jurang antara negeri maju dan mundur. Dalam TPPA, ada yang berkata ia akan mengakibatkan kemasukan bahan lucah tanpa kawalan. Ini satu fitnah kerana Malaysia masih lagi boleh mengawal selia bahan-bahan di bawah TPPA. Penyertaan dalam TPPA tidak menjejaskan hak kerajaan untuk menapis kandungan asing, termasuk filem dan majalah dari negara-negara ahli TPPA. Ia telah dimasukkan dalam senarai pengacuan di bawah bab pelaburan dan bab perdagangan rentas sempadan. Kemasukan buku-buku, majalah atau surat khabar, karya seni serta filem yang diimport akan diedarkan ke dalam pasaran Malaysia adalah tertakluk kepada Undang-Undang Malaysia. Tak ada perubahan dalam Undang-Undang Malaysia. TPPA melibatkan 12 buah negara. Benar, Amerika Syarikat sumbang 20% kepada pengeluaran dunia dan merupakan negara terbesar dalam TPPA. Namun yang demikian, prinsip yang digunakan di sepanjang rundingan TPPA ialah nothing is agreed until everything is agreed dengan izin. Ini bermakna kita membuat keputusan berdasarkan konsensus. Kita masuk TPPA atas kerelaan kita tanpa dipaksa. Dan bab 30/6 memperuntukkan bahawa kita boleh keluar dari TPPA sekiranya ia membawa kemudaratan kepada rakyat. Keluar TPPA tidak bermakna kita akan disaman atau menjadi sebuah negara yang muflis. Tuan Yang Dipertua, TPPA adalah lebih demokratik daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, International Monetary Fund dan World Bank. Beberapa negara dalam PBB diberikan kuasa veto, manakala dalam TPPA kuasa dibuat secara bersama atau konsensus. Di bawah TPPA Commission akan ditubuhkan, di mana tidak ada kuasa veto. Malaysia menjadi ahli macam mana 11 negara ahli yang lain. Tidak ada satu negara yang dapat mengatasi negara-negara yang lain. Di IMF dan World Bank, ya, kita tahu bahawa kuasa besar ada undi yang lebih besar. Justru TPPA adalah satu perjanjian yang lebih adil dan demokratik berbanding dengan PBB, IMF dan World Bank. Tan Sri Yang Dipertua, segelintir individu cuba menakutkan rakyat dengan tuduhan tidak berasas. Contohnya, ada yang menyatakan bahawa negeri-negeri tertentu tidak boleh mengisytiharkan cuti pada hari Jumaat. Ada juga beranggapan TPPA akan memaksa kedai-kedai dibuka pada pukul 12 hingga 3 hari Jumaat dan mungkin disaman sekiranya mereka tutup pada waktu itu. Sungguhnya ini adalah fitnah daripada individu yang langsung tidak memahami TPPA. TPPA melibatkan 12 buah negara, termasuklah negara Brunei Darussalam, negara Islam Brunei Darussalam. Harus diingat bahawa Brunei merupakan sebuah negara Islam seperti Malaysia. Malaysia juga diberi kebenaran untuk terus menggunakan sistem sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Salah seorang penulis dari sebuah universiti tempatan telah menerbitkan buku TPPA yang menggunakan gambar khinzir. Ini dia, ya. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh seorang cerdik. Kerajaan menyatakan bahawa TPPA, kita tahu bahawa TPPA ada kelemahan dan kebaikan, tetapi janganlah menakut-nakutkan rakyat Malaysia. Ya, menyatakan bahawa dengan mengaitkan ya TPPA dengan khinzir. Ini seorang yang pandai. Nama pun ada di sini. Tuan Yang Dipertua, ahli berhormat perlu sedar bahawa Malaysia merupakan negara yang hebat. Ratusan ribu rakyat Malaysia kini bekerja sebagai profesional di luar negara. Doktor, peniaga, profesor, profesional. Malah syarikat milik kerajaan seperti Khazanah Nasional dan Petronas dihormati, digeruni, disegani seluruh dunia. UEM dan SPSTIA beroperasi di Australia, sebuah negara TPP. Rimbunan Hijau mempunyai konsesi balak, konsesi hutan di New Zealand. Mengikut perangkaan Bank Negara pada September 2015, pelaburan Malaysia di luar negara berjumlah 600 bilion ringgit. Berbanding pelaburan asing di Malaysia bernilai 500 bilion ringgit. 600 bilion ringgit syarikat-syarikat Malaysia di luar negara. 500 ringgit Amerika, Jepun, Singapura di Malaysia. Bagi negara-negara tertentu, umpamanya Australia, bagi setiap ringgit yang Australia laburkan di negara kita, kita ada 5 ringgit di sana. Maknanya pelaburan Malaysia di Australia lebih banyak daripada pelaburan Australia di Malaysia. Ya? Adakah pelaburan Malaysia di negara asing makna kita jajah mereka? Jawapannya tidak. Perniagaan adalah menang-menang. Kita untung, mereka untung. Syarikat Malaysia di Australia untung, negara Australia pun untung. Kita harus sedar bahawa TPP bukan sahaja memberi peluang untuk syarikat asing masuk negara kita, tapi juga buat syarikat Malaysia untuk melangkah masuk ke pasaran antarabangsa. Ya? Perdagangan dan pelaburan mewujudkan situasi menang-menang. Bukan kita nak jajah mereka, bukan kita dijajah oleh Amerika Syarikat dan lain-lain. Tuan Yang Dipertua,
TPP adalah kontroversial kerana ia tidak hanya tertumpu kepada tarif dan pengurangan cukai. Setuju. TPP merupakan satu perjanjian alah baru dan komprehensif. Perjanjian TPP meliputi 6 perkara yang penting bagi Malaysia. Yang pertama, cukai lebih rendah bagi barang-barang tertentu, khususnya barangan elektrikal dan elektronik. Yang kedua, layanan lebih baik di 4 buah negara yang kita belum ada perjanjian, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Yang ketiga, liberalisasi dan perlindungan pelaburan Malaysia di luar negara. Yang keempat, meningkatkan kerjasama. TPP juga mengenai kerjasama dalam bidang kastam, kerjasama dalam bidang pembangunan, kerjasama dalam bidang pembangunan PKS. Yang kelima, kuat kuasa peraturan alam sekitar, buruh dan harta intelek. Dan yang keenam, ketelusan serta dasar anti rasuah. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia masuk TPP atas terma-termanya sendiri. Sejak awal lagi, Perdana Menteri telah menegaskan kepada Presiden Obama dan pemimpin dunia lain bahawa Malaysia tidak akan mengorbankan dasar Bumiputera semata-mata memastikan tempatnya dalam TPPA. Pada 8 Oktober 2013 di Bali, sewaktu mesyuarat ketua-ketua kerajaan TPP di sana, Yang Amat Perdana Menteri dengan lantang mengatakan bahawa dasar Bumiputera merupakan dasar yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dasar ini tidak boleh digugat, kata Perdana Menteri. Perdana Menteri dengan lantang menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengorbankan dasar ini semata-mata untuk sertai TPP. Buat pertama kalinya dalam perjanjian perdagangan antarabangsa, kedudukan Bumiputera diiktiraf. Ini adalah satu kemenangan bagi Malaysia. Inilah kemenangan bagi Malaysia. Inilah sebabnya kita buat keputusan untuk masuk TPP, iaitu negara-negara ahli yang mengiktiraf dasar Bumiputera yang penting untuk negara kita. Tuan Yang di-Pertua, saya tahu kebanyakan ahli berhormat telah faham dan baca TPP, walaupun ada seorang tokoh menyatakan Yang Hormat tak faham dan tak baca. Ya? Tapi bagi pihak Barisan Nasional, saya berani kata di sini bahawa mereka faham, kerana mereka telah lalui banyak bengkel, mereka fasih TPP. Bagi pembangkang, saya tak tahulah. Oleh kerana demikian, pada hari ini saya tak akan senarai secara terperinci kandungan bab dalam TPP, kerana ia 30 bab semuanya. Kalau baca semua, Yang Hormat mungkin tidur. Jadi saya akan ringkasnya. Saya akan highlight beberapa butiran penting saja. Kenapa kita sertai TPPA? Yang pertama, kerana kita masih belum mempunyai FTA dengan 4 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Peru mungkin dikatakan pasaran lebih kecil, tapi Amerika Syarikat, Kanada, Mexico ini merupakan negara-negara gergasi di dunia. Amerika Syarikat adalah sebuah kuasa ekonomi terbesar di dunia, dan peluang untuk menembusi pasaran negara ini akan memberi pulangan pada syarikat-syarikat Malaysia. Pada pagi ini saya cuma ingin menjelaskan tentang faedah yang dinikmati oleh syarikat Malaysia dalam 3 bidang utama, iaitu elektrikal, elektronik, tekstil dan komponen otomotif. Cukai import bagi barangan elektrikal elektronik untuk masuki pasaran Amerika Syarikat buat masa ini adalah secara puratanya 5%. Dengan terlaksananya TPPA, duty ke atas hampir 100% dari produk elektrikal dan elektronik akan dimasukkan serta-merta. Ini akan beri faedah kepada syarikat tempatan untuk meningkatkan pelaburan dan menerusi pelaburan tambahan ini. Kita menjangkakan peluang pekerjaan serta ekspor akan bertambah. Saya ada 2 contoh, ya. Ini bukan untuk pokok Yang Muhammad ni saya bawa ni, ya. Ini adalah satu spring coil. Sekarang cukainya 3 hingga 5% sekarang. Ini untuk barangan otomotif spring coil ini sekarang cukai 3 hingga 5%, lepas TPP berkuasa 0%. Ini makna dulu ada cukai, lepas tak ada cukai, menguntung syarikat. Syarikat boleh melabur lebih dan dengan itu dapat ambil lebih banyak pekerja. Yang ini kabel. Ini kabel banyak di Pulau Pinang, banyak di Shah Alam. Ya. Kabel ni cukai sekarang 3 hingga 5%. Lepas ni 0%. 0%, maka barang-barang lebih laku di negara tersebut, lebih banyak pekerja, lebih banyak ekspor, tukaran wang asing. Ya. Contoh-contoh saya bawa. Dalam bidang tekstil, ya. Dalam bidang tekstil, baju-baju tarifnya sekarang ialah antara 0 hingga 30% untuk masuk pasaran Amerika Syarikat. Ini seluar, tak tahu sebelah tu. Seluar ini bukan seluar dalam. Seluar ini cukai 20% sekarang. Apabila terlaksana TPPA 0%. 0%. Maka syarikat-syarikat yang buat seluar ini menjangkakan pelaburan akan bertambah,
peluang pekerjaan akan bertambah. Ya. Ini sarung tangan. Sekarang cukai masuk pasaran mereka 3.2%. TPP 0% cukai, tak ada cukai langsung. Itu sebab antara sebab kenapa kita tertarik untuk tanda tangan TPP. Tuan Yang Dipertua, sabar. Ya. Yang Hormat ada peluang bercakap lepas ni. Tuan Yang Dipertua, mengenai Bumiputera, ini isu yang penting bagi kerajaan, perolehan kerajaan, government procurement dan juga syarikat-syarikat milik kerajaan dalam bab pelaburan dan perkhidmatan. Ya. Untuk ini fleksibiliti diberi kepada Malaysia. Ya. Tempoh dan threshold yang lebih tertinggi untuk Malaysia melaksanakan obligasi, terutama di bawah bab perolehan dan SUE. Umpamanya, ya, TPP memperuntukkan bahawa kita terus dapat mengamalkan dasar 30% untuk kontraktor Bumiputera dalam sektor pembinaan. Itu pun ada threshold SDR 63 juta ringgit ataupun kira-kira 350 ringgit pada nilai sekarang. Maknanya di bawah 350 juta ringgit nilai sekarang tidak ada syarikat-syarikat TPP yang akan menangkan masuki projek tender tersebut. Jadi yang lebih itu dibuka, tetapi 30% masih dikhaskan kepada Bumiputera. Ya. Untuk SUE ataupun syarikat-syarikat kerajaan, 40% dibenarkan untuk Bumiputera, untuk Sabah dan juga entiti lain. Ya. Dan Datuk Yang Dipertua, projek-projek luar bandar umpamanya dan projek-projek PPP ataupun public-private partnership dikecualikan daripada perolehan kerajaan. Ya. Kita juga telah berjaya untuk merundingkan supaya MARA, Teraju, Ekunas umpamanya terkecuali daripada obligasi TPP. Jadi Datuk Tan Sri Yang Dipertua, inilah antara perkara yang telah kita berjaya merundingkan di bawah untuk memastikan bahawa dasar Bumiputera akan terus dipertahankan. Saya reka-reka saja yang detail yang umat boleh bahaskan. Mengenai negeri, ada negeri-negeri yang khawatir bahawa kuasa mereka akan terjejas. Saya ingin tegaskan di sini bahawa selaras dengan perkara 74 jadual 9 perlembagaan, kuasa negeri, kuasa persekutuan, umpamanya urus tadbir hal tanah termasuk untuk meluluskan meletakkan syarat bagi transaksi dan soal berkaitan tanah adalah terkecuali. Maknanya ini akan negeri-negeri akan terus berkuasa, tidak ada masalah berkaitan dengan tanah Rizab Melayu dan lain-lain. Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Mengenai halal, ya, ia tidak dianggap sebagai satu halangan kepada perdagangan. Maknanya sistem halal dapat diteruskan. Mengenai import dan ekspor beras, import dan edar beras di Malaysia tidak tertakluk pada disiplin TPP, Bernas dan lain-lain syarikat yang terlibat dalam perkara ini boleh meneruskan perniagaan mereka, urusan mereka. Dan mengenai duty export dibangkitkan dalam caucus parlimen, kita terus boleh mengenakan duty export. Ya. Yang keenam, ya, kerajaan boleh terus melaksanakan dasar kawal selia serta penapisan bahan berunsurkan lucah dan bercanggah nilai moral dan agama kita. Kerajaan juga telah berjaya untuk merundingkan supaya kita terus dapat menguruskan aliran modal tidak menentu apabila berlaku krisis kewangan seperti yang berlaku 1998. Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya ingin seterusnya beri penjelasan kepada beberapa kebimbangan termasuklah ubat yang hormat banyak bangkitkan termasuk dalam caucus dan juga dalam di kalangan rakyat Malaysia. Kali ini perkara yang penting. Ya. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, terdapat dakwaan bahawa harga ubat akan naik oleh kerana TPP. Kita harus sedar bahawa terdapat pelbagai faktor yang menentukan harga ubat seperti kos pengangkutan, margin perniagaan, kadar pertukaran wang asing, kos penyelidikan dan lain-lain. Hasil rundingan TPP mengekalkan dasar paten negara pada masa ini. Iaitu pertama, Undang-Undang Malaysia memperuntukkan pelindungan paten selama 20 tahun. Dan ini kekal di bawah TPP. Tidak ada perubahan dalam dasar paten hari ini. Sekarang 20 tahun, terus 20 tahun di bawah TPP. Yang kedua, tempoh pelindungan paten hanya akan dilanjutkan sekiranya berlaku kelewatan tanpa sebab-sebab munasabah. Amalan sedia ada bagi kelulusan pemasaran telah efisien dan mengalami masa kira-kira 245 hari. Oleh kerana masa ini adalah dalam tempoh yang munasabah, maka tempoh paten tidak akan lanjutkan. Oleh itu, kalau kita dakwa bahawa harga ubat akan naik kerana paten akan lanjutkan, inilah tidak benar. Bagi ubatan-ubatan biologik ataupun bukan kimia,
Syarikat farmaseutical boleh mendaftarkan data ujian ubatan untuk mendapat perlindungan selama 5 tahun menerusi proses perlindungan data farmaseutical yang berkuat kuasa sejak tahun 2011. Kerajaan bersetuju untuk memberi tempoh perlindungan yang sama bagi produk ubatan biologik. Tuan Tan Sri Yang Di-Pertua, selain daripada Malaysia, negara TPP seperti New Zealand dan Australia juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa TPP tidak akan menyebabkan kenaikan harga ubat kerana seperti Malaysia, negara tersebut mengekalkan dasar paten yang sedia ada. Tan Sri Yang Di-Pertua, ISDS ataupun Investor State Dispute Settlement Mechanism yang banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam Caucus dan juga dalam Parlimen ini, ia merupakan satu mekanisme untuk selesaikan pertikaian antara pelabur dan kerajaan. Ini bukan satu perkara baru bagi Malaysia. Sehingga kini negara kita telah tanda tangan 74 perjanjian pelaburan, 2 hala dan 8 FTA yang mengandungi mekanisme ISDS. Perlu ditegaskan di sini bahawa ISDS tidak menyekat hak kerajaan untuk mengawal selia perkara-perkara seperti kesihatan awam, keselamatan dan alam sekitar. ISDS juga bertujuan melindungi pelabur kita di luar negara. Bukan saja kita lindung pelabur asing di sini, ia juga melindungi 600 bilion ringgit yang syarikat Malaysia ada di luar negara. Memandangkan ada kegusaran dan kelemahan dalam mekanisme ISDS dia ada, beberapa penambahbaikan bagi proses ISDS telah dirundingkan dalam TPPA dan penambahbaikan ini termasuk mewajibkan proses konsultasi dan rundingan sebelum dibincangkan di Tribunal Antarabangsa. Satu perkara yang penting dalam ISDS ialah interpretasi peruntukan TPP ditentukan oleh kami, negara-negara ahli TPP, melalui Suruhanjaya TPP, bukannya oleh mereka, dan tribunal wajib mengikut interpretasi yang dibuat oleh negara-negara TPP. Di samping itu, semua tuntutan tidak munasabah atau privilege claims tidak dibenarkan. Tempoh masa untuk pelabur membawa kes terhadap kerajaan terhad kepada 3 tahun 6 bulan sahaja. Tan Sri Yang Di-Pertua, anak-anak muda khawatir bahawa TPP akan membawa kepada kebanjiran pekerja asing. Terdapat kebimbangan bahawa TPP akan mengakibatkan kebanjiran pekerja asing. Ingin diperjelaskan di sini bahawa adalah menjadi obligasi di bawah bab buruh. Bahawa bab buruh ini adalah untuk mempertingkatkan standard perburuhan sedia ada ke tahap yang lebih tinggi, seperti memberi kebebasan menubuhkan kesihatan sekerja, rundingan secara kolektif, penghabusan buruh paksa, buruh bawah umur dan diskriminasi tempat kerja, penetapan gaji minimum, waktu bekerja serta aspek keselamatan dan kesihatan pekerja. TPP tidak mengubah dasar mengenai kemasukan pekerja asing. Pekerja asing maupun pekerja mahir masih takluk pada syarat-syarat domestik sekiranya mereka ingin bekerja di negara kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, satu lagi kebimbangan ialah PKS ataupun industri kecil dan sederhana. Ramai yang bimbang industri kecil sederhana tidak dapat bersaing di bawah TPP. Hakikatnya di bawah FTA yang sedia ada dengan ASEAN, pasaran kita sudah pun terbuka, di mana duty ke atas lebih 90% produk yang masuk ke Malaysia telah pun dimasukkan. PKS diutamakan di bawah TPPA, di mana satu bab khusus, bab 24, tak pernah ada dalam mana-mana FTA, di mana perkara PKS diberi perhatian yang khusus. Satu bab ini menyatakan bahawa negara-negara TPPA akan bekerjasama untuk membina upaya PKS. Di samping itu, kerajaan telah pun mempunyai pelbagai program bina upaya untuk membantu PKS mengambil peluang dari peluang yang diwujudkan di bawah TPP. PKS di Malaysia telah pun terlibat dalam pasaran ekspor, di mana 18% daripada jumlah ekspor datangnya daripada sektor PKS. 51% PKS adalah dalam sektor perkhidmatan dan 40% Baik, kembali bersama kami secara langsung dari studio 1 di Angkasa Puri ini. Ada masalah teknikal tadi, tapi saya kira kita sudah pun dapat selesaikan masalah di sana. Kita kembali ke Dewan Rakyat sekali lagi untuk mendengar apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamad. Saya nak tekankan sekali lagi bahawa pelaburan Malaysia di luar negara berjumlah 600 bilion ringgit, manakala pelaburan asing negara kita 500 bilion ringgit. Hakikat bahawa kita mempunyai 600 bilion ringgit bermakna bukan bermakna kita menjajah negara-negara tertentu, dan pada masa yang sama bukan makna 500 bilion ringgit yang ada di Malaysia bukan makna negara asing menjajah negara kita. Perniagaan hari ini mewujudkan situasi menang-menang. Kita untung dan syarikat asing untung. Pelaburan asing telah membawa banyak
kesan sampingan pada negara kita, dan ini telah mewujudkan peluang pekerjaan dan membawa kepada pertumbuhan beberapa kawasan pertumbuhan baru. Tan Sri Yang Dipertua, ada juga kebimbangan pelajar-pelajar universiti bahawa tempoh hak cipta copyright yang akan dipanjangkan daripada 50 kepada 70 tahun. Ini akan akibatkan peningkatan dalam kos pada pelajar universiti. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kita ada banyak pengecualian. Yang pertama, kita untuk pengajaran, penyelidikan, akses maklumat oleh individu, ya, dan lain-lain tujuan seumpamanya dilindungi di bawah TPPA. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan sedar bahawa penyertaan dalam TPPA ada kosnya. Kita tak pernah kata bahawa semuanya baik belaka, tapi kerajaan menyatakan bahawa yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. Itu sebabnya kita buat keputusan. TPPA akan beri kelonggaran untuk penubuhan kesatuan sekerja. Ini mungkin menimbulkan sedikit rasa bimbang di kalangan employer ataupun majikan. Nak tubuh kesatuan sekerja lebih senang. TPPA akan memudahkan prosedur sekiranya kesatuan ini ingin mengadakan mogok. TPPA juga membolehkan orang asing memimpin kesatuan sekerja dengan syarat-syarat yang ketat yang akan ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini mungkin akan mengenakan tekanan kepada majikan, tapi ia adalah baik untuk pekerja kerana mereka mendapat hak yang lebih berbanding pada masa ini. Di bawah TPPA, kita dikehendaki untuk menambah baik kebajikan pekerja, termasuklah membanteras pemberdagangan manusia, menghapuskan buruh kanak-kanak. Ini merupakan satu langkah yang baik yang harus disokong oleh semua rakyat Malaysia. TPPA juga membolehkan beberapa PKS dalam sektor pembuatan meningkatkan daya saingnya bagi menembusi pasaran luar negara. Benar, bukan senang untuk menembusi pasaran tersebut, walaupun beberapa PKS sudah pun berjaya. Kerajaan mengakui bahawa kita memerlukan satu pelan tindakan yang mantap bagi memastikan PKS tempatan mampu menembusi pasaran global. MITI dan agensi-agensi seperti SME Corp serta agensi yang lain, termasuklah kerajaan negeri, akan memperkasakan program bina upaya dan meningkatkan pencapaian piawaian antarabangsa. Matrik di bawah MITI akan memainkan peranan lebih aktif dalam mencari pasaran dan memastikan agar syarikat kita mampu bersaing di luar negara. Kajian PwC menyatakan bahawa imbangan dagangan akan berkurangan kerana meskipun jumlah ekspor meningkat, namun jumlah import akan meningkat pada kadar lebih tinggi. Kata PwC, imbangan dagangan akan menurun daripada 5.2% kepada 4.3% 10 tahun akan datang. Kita menghormati penemuan oleh PwC dan ini beri ingatan kepada kita. Kita perlu tingkatkan usaha untuk menambahkan ekspor. Itulah sebabnya kenapa Yang Hormat Perdana Menteri telah menubuhkan National Export Council untuk memastikan bahawa Malaysia terus mencatatkan kejayaan dalam usaha-usaha untuk menembusi pasaran luar. Dalam apa juga keputusan, ada buruk baiknya. Kerajaan buat keputusan berdasarkan pertimbangan yang teliti. Kerajaan berpendapat Malaysia dapat meraih kebaikan dan kita akan ketinggalan sekiranya tidak menyertai Pakatan Perdagangan terbesar dalam dunia ini. Ramai mungkin tak nampak faedahnya hari ini, tapi saya bimbang ekonomi negara jiran lain yang menyertai TPPA akan menjadi lebih mantap sekiranya kita memilih untuk tidak menyertai TPPA. Kalau kita pilih untuk menunggu dan masuk kemudian, kita mungkin tidak akan dapat pengecualian yang sama dalam isu seperti Bumi Putra, sijil halal dan lain-lain kelonggaran yang telah kita rundingkan. Ini dipanggil first mover advantage. Kalau Malaysia menyertai TPPA kemudian perkara yang telah berjaya dirundingkan mungkin tidak akan terpakai lagi. Ini lebih lagi kerana sekurang-kurangnya 5 buah negara telah menyatakan hasrat untuk menyertai TPP. Ini termasuklah negara-negara Indonesia, Filipina dan negara Thailand. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah banyak memberikan pandangan tentang TPPA sepanjang 5 tahun tempoh rundingan berlangsung. Ucapan terima kasih saya tujukan khusus pada ahli caucus yang diketuai oleh Yang Hormat Yassin. Beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh wakil kerajaan dan pembangkang dalam caucus telah kita ambil kira. Selain itu, saya ingin menyatakan betapa bertuahnya kita mempunyai pasukan perunding yang cukup berpengalaman, yang pakar dan tegas mempertahankan kedudukan kita dan berjaya merundingkan TPPA atas terma Malaysia. Semua ini saya ingin menyatakan secara terbuka betapa kita menghargai peranan yang dimainkan oleh ketua-ketua perunding daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Kesihatan,
Kementerian Pertahanan dan Industri Asas Tani, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Jabatan Standard Malaysia, Kastam Raja Malaysia, Khazanah Nasional, SME Corp, 17 kementerian agensi, semuanya di belakang. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka. Mereka hebat. Mereka hebat. Mereka lah yang telah berjuang pertahankan negara kita, memastikan Malaysia telah mendapat terbaik dalam rundingan TPP. Terima kasih sekali lagi Tan Sri Yang di-Pertua. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit saja, telitilah kandungan sehingga tamat. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon mencadangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang berhormat yang menyokong. Janganlah memerhati kulit saja, telitilah maklumat dengan muktamad. Macam itulah Datuk Upah sempat berpantun tadi itu menutup kepada usul pembentangan mengenai TPPA ketika tadi sangat jelas, terang dan nyata apa yang telah pun dinyatakan oleh Datuk Upah tadi. Maka setelah usul ini dibentangkan, selepas ini bermulalah sesi perbahasan baik di peringkat ahli parlimen daripada Barisan Nasional juga pembangkang. Mereka diberi ruang selama 2 hari untuk membahaskan usul ini sebelum keputusannya esok akan diluluskan atau tidak di peringkat Dewan Rakyat. Kalau diluluskan, ia akan diangkat ke peringkat Dewan Negara untuk juga dibahaskan dan akan mendapat kelulusan ataupun tidak di Dewan Negara. Jadi semuanya akan kita nantikan kemuncaknya sehingga 28 Januari ini. Okey, baik. Saya masih lagi bersama dengan 2 tetamu pada ketika ini yang berbahagia, Datuk Muhammad Madani Sari dan juga Profesor Dr. Jamal Osman. Agak menarik sekali Prof dan Datuk apabila kita mendengar secara keseluruhan apa yang telah pun dikongsikan. Saya sempat salin tadi 11 antara perkara-perkara unik yang saya kira Datuk Upah tadi menjawab kebimbangan rakyat. Apa komen kepada usul tadi? Memang sebenarnya sebenarnya semua kebimbangan yang diutarakan sebenarnya tidak betul, ya, memang tidak tepat. Sebenarnya even tanpa persidangan pada hari ini, tanpa briefing daripada Tok Pah pada hari ini tadi, pembentangan daripada Tok Pah, dalam summary ringkasan TPPA itu sendiri sudah menjawab kebanyakan, kalau tak semua daripada kebimbangan tersebut. Jadi bagi saya tak perlulah kita membuat macam tentangan dengan hanya berdasarkan spekulasi ataupun general statement. Kerana TPPA ini merupakan satu perjanjian yang very spesifik dan apabila kita pihak kerajaan membuat negotiation selama yang telah kita lakukan, kita telah membuat negotiation dengan cara spesifik kepada sektor-sektor yang kita tahu akan mendapat manfaat daripada perjanjian TPPA. Okey. Dan juga Prof, kalau kita dengar apa yang Tok Upah katakan tadi memang agak jelas sebenarnya, dan perkara pertama yang dikatakan tadi, kenapa kita tanda tangan TPPA adalah disebabkan kita tidak mempunyai FTA dengan 4 negara macam Prof kongsikan di awal-awal tadi. Pasaran US, pasaran Kanada, pasaran Mexico antara yang kita mahu berikan tumpuan kini. Komen Prof. Ya, sangat jelas kita memang belum ada perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Syarikat, dan kita tahu Amerika Syarikat sebuah ekonomi yang cukup besar. Jadi saya rasa kita tak mahu kehilangan peluang lah untuk kita boleh berdagang secara bebas tanpa halangan tarif, tanpa halangan bukan tarif. Dan sekarang peluang jelas terserlah di hadapan kita bila kita ikut TPP lah. Contohnya dalam tekstil kita sangat prospektif untuk dapat meningkatkan ekspor kita ke sana. Dan juga dalam banyak sektor lain jugalah kita sangat berpeluang untuk menambahkan ekspor kita ke sana. Dan tentunya juga sana pun berpeluang untuk menambahkan ekspor mereka ke sini. Begitulah dunia perdagangan. Kita tengok dua hala lah, ekspor dan juga import, dan akhirnya yang kita lihat adalah perdagangan tu. Jumlah ekspor dan import, adakah dia meningkat? Kesemuanya adalah baik untuk negara.
by export, by import. Yang menarik tadi masa pembentangan siap bawa lagi. Benda-benda ialah perkara-perkara yang asas lah yang dikecualikan daripada cukai. Dan saya tertarik juga selain pada tekstil yang Prof kongsikan tadi, komponen automotif antara yang betul-betul ditekankan oleh TOPA yang kita mendapat manfaat besar daripada perkara itu. Ya, betul. Sebab itulah seperti yang saya katakan tadi, jumlah ekspor otomotif, komponen otomotif sekarang sudah mencecah hampir kepada angka 14 bilion setahun. Dan ke Amerika Syarikat itu sendiri sekarang sudah berjumlah 200 juta. Jadi itu dengan tarif yang tinggi. Apatah lagi sekarang ni dengan TPP, tarif itu akan menjadi kosong, teks itu akan menjadi kosong. Jadi untuk menyediakan lagi tahap daya saing vendor-vendor kita supaya dapat memanfaatkan TPP itu, sebab itulah hala tuju seperti pembangunan teknologi kita adakan dan kita sudah mula laksanakan pada tahun 2014, seperti juga pembangunan modal insan serta juga pembangunan rantaian bekalan. Jadi untuk vendor sahaja dalam NAP kita ada 3 hala tuju, 3 roadmap yang telah pun mula dilaksanakan pada tahun 2014 untuk memastikan vendor kita berada di tahap yang optimum berdaya saing dan dapat memanfaatkan TPP dan juga dapat memanfaatkan FTA yang sedia ada maupun FTA yang akan datang. Okey, wow, memang kita harapkan segala perancangan itu walaupun selepas TPA ditantangani lebih berkembang positif, Datuk. Satu lagi Prof, yang TOPA katakan tadi juga mendapat kebimbangan ramai adalah mengenai isu mahkamah atau tribunal antarabangsa ISDS ini. Saya pun tak faham juga, kadang-kadang ialah perkara-perkara yang dijelaskan oleh TOPA itu sangat jelas, tetapi apabila diubah kepada persepsi negatif tu, rakyat mungkin akan menjadi tertanya-tanya, betul ke ini isunya mengenai peruntukan yang menimbulkan risiko negara Malaysia dibawa ke mahkamah tribunal antarabangsa. ISDS ni ada penjelasan kepada Prof? Baik, sebenarnya saya rasa semua kebimbangan kita telah ada jawapannya dalam berbagai laporan di website MITI. Cuma kita nak kena baca, nak kena fahamkan. Saya sendiri pun, saya tak boleh kata yang saya terus tahu semua benda tentang TPP ini. Saya pun nak kena baca, nak kena fahamkan satu persatu. Betul. Begitu juga dalam aspek pertikaian tentang pelaburan antara pelabur dengan kerajaan. Ini kalau kita fikir secara logik saja. Kalau kita seorang pelabur, tentunya kita ingin pelaburan kita dilindungi. Tak maulah peraturan yang melibatkan area yang kita melabur tu berubah-ubah. Masa kita datang dulu kata lain, kemudian along the way berubah pula dasar dia. Jadi ini menyusahkan kita. Betul. Jadi kita mahu ketelusan, kita mahu benda tu jelas. Kalau nak berubah pun kena beritahu lebih awal. Jadi peraturan-peraturan tentang pertikaian pelaburan ni, pertikaian di antara pelabur dengan kerajaan, sebenarnya untuk memastikan bahawa pelaburan kita dilindungi di mana-mana negara lah, terutama negara TPP lah. Dan tentunya juga pelabur luar yang datang ke Malaysia juga inginkan supaya pelaburan mereka dilindungi. Dan sebenarnya it goes both ways kan. Kalau orang lain, pelabur lain boleh menyaman sesuatu kerajaan, begitu juga kita, pelabur kita, firma kita boleh menyaman kerajaan lain bila berlaku pelanggaran dari segi peraturan dasar dan sebagainya. Saya fikir satu yang menguntungkan, satu yang baik dalam konteks untuk merangsang kemasukan pelaburan dan juga untuk kita keluar melabur di negara lain, terutamanya negara TPP. Okey, Datuk nak tambah? Ya, kalau kita lihat dari segi pelaburan otomotif, apabila NAP, Dasar Auto Nasional dilancarkan Januari 2014, kita melihat pada tahun itu sejumlah pelaburan sebanyak 11 bilion telah memasuki Malaysia 2014 dan tahun 2015 sejumlah 7 bilion telah memasuki Malaysia. Sudah pasti mereka sebenarnya memasuki Malaysia kerana keterbukaan Malaysia dalam polisi NAP itu sendiri. Jadi itu memang maknanya sebelum TPP lagi kerajaan memang berkehendakkan kepada polisi yang terbuka, yang transparent, dan seperti yang saya maklumkan tadi, sebelum polisi itu dilancarkan, kita sudah pun membuat pembentangan polisi tersebut kepada stakeholder yang berkepentingan, dan ada setengah mereka sudah mengetahui mengenai polisi tersebut sebelum ianya dilancarkan dan sudah kerana itu membuat persediaan untuk mereka melabur di Malaysia. Sebab itulah right on the first year pada tahun 2014, pada tahun pertama itu sekali,
2014 sudah nampak pelaburan yang banyak masuk ke Malaysia bagi sektor otomotif. Tidak pernah selama ini kita melihat pelaburan yang banyak masuk ke Malaysia dari sektor otomotif sebelum kita membuka sektor otomotif tu kepada orang luar. Now, satu perkara bagi saya lah kan, bagi mereka-mereka yang berada di Malaysia, even National Car lah, Proton dan Pura 2, bukankah satu perkara yang baik kalau kerajaan memastikan polisi itu tidak akan dirubah-rubah dari setahun ke setahun. Kita maintain polisi itu, dan kalau ada perubahan pun kita akan memaklumkan, akan berunding, akan transparent mengenai perubahan polisi. Itu satu perkara yang baik kepada mereka yang sudah ada di Malaysia. Dan bagi pelaburan Malaysia yang berada di luar negara, seperti yang diberitahu oleh Datuk Seri Mustafa Mohamad, lebih banyak pelabur-pelabur Malaysia berada di luar negara daripada yang kita perlu jaga. Kita perlu jaga mereka. Jadi bagi saya, seperti Prof mention, it's a win-win situation. Tapi pada hakikatnya, di dalam pun kita kena lindungi dengan polisi kita, orang kata yang transparent, yang tidak berubah-ubah, dan di luar sana lagi penting pelabur Malaysia, kita harus juga lindungi mereka. Okey, baik. Prof dan juga Datuk, kita nak bersama dengan seorang tetamu di talian pada ketika ini, yang berbahagia, Datuk Dr. Norma Mansur, Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk, sudi bersama kami pagi ini. Datuk sendiri pun sempat mendengar pembentangan usul tadi, Datuk? Pada peringkat akhirnya. Di peringkat akhir sekali, Datuk Pak menyatakan dalam apa jua keputusan, ada baik, ada buruk. Tetapi kerajaan menimbang yang terbaik untuk negara. Mungkin kita nak dengar juga dari sudut pandang Datuk Dr. Norma sendiri mengenai TPPA ini. Apa antara perkara-perkara yang unik mengenai TPPA yang Malaysia kalau lepaskan peluang pada kali ini kita mungkin rugi? Terima kasih kerana memberikan peluang untuk saya juga berbincang bersama pagi ini. Ya, silakan, Tok. Salah satu daripada perkara yang asas yang perlu kita ingat ialah perjanjian ini adalah sesuatu tindakan strategik kepada negara. Macam juga kalau kita sebagai company yang berniaga, syarikat yang berdaga, kita mencari peluang untuk mencari opportunity, peluang apa saja yang dapat, mana-mana yang kita boleh dapat. Jadi ini adalah satu perjanjian strategik bagi negara yang berdagang. Kita mesti ingat bahawa nisbah ekspor bagi Malaysia yang termasuk dalam 25 negara perdagangan teratas di dunia adalah 173.5 KDNK kita, maknanya lebih daripada 100% KDNK kita. Itu adalah jumlah dagangan Malaysia ataupun ekspor Malaysia. Jadi untuk meningkatkan daya saing, dan saya rasa ini sebab saya terlibat secara langsung dalam model baru ekonomi, telah termaktub di dalam model baru ekonomi bahawa Malaysia perlu meningkatkan perdagangan, meningkatkan daya saing dari segi competitiveness kita, terutama kepada SME negara kita, kerana rata-ratanya ekspor kita di dalam negara adalah hasil daripada multinationals. Jadi kita mencadangkan di dalam model baru ekonomi supaya daya saing bukan sahaja SME, bukan sahaja di kalangan multinasional di mana kita nak menjemput mereka untuk melabur lagi dalam negara kita, tetapi untuk meningkatkan syarikat kecil sederhana kita supaya ke tahap yang kompetitif, yang juga boleh memasuki persada global dengan melalui supply chain yang dengan multinationals yang telah ada dan multinationals the supply chain global yang boleh diceburi. Dan peringkat yang kedua ialah dari segi membina upaya. Apabila membina upaya. Jadi secara langsung apabila kita sebab 30 bab yang discovered under TPPA, ini termasuklah membina upaya SMEs, dan secara langsung apabila kita nak bertanding, kita nak berdaya saing, kita juga mesti membina upaya. Ini adalah satu cara kalau kita berniaga pun orang buat SWOT analysis. Bila dia buat SWOT analysis, kita lihat dalam keadaan persekitaran apakah peluang, apakah cabaran luaran dan dalaman, dan kita bersedia untuk menghadapi alat baru. Itu pandangan saya. Okey, baik. Datuk, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami pagi ini, Datuk. Terima kasih.
kasih. Okey, Datuk Dr. Norma Mansur sebagai Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Malaya. Okey, ada beberapa lagi persoalan yang mungkin Datuk dan juga yang berbeza Prof boleh jawab selepas kita berehat seketika. Kembali bersama kami dalam program khas TPPA pada pagi ini membicarakan mengenai berbagai faktor-faktor yang boleh kita rungkai sebelum TPPA ditandatangani, dan pada ketika ini TPPA sedang di peringkat pembahasan di Parlimen. Tadi telah pun kita dengarkan ucapan ataupun usul pembentangan usul oleh Yang Berhormat Menteri. Saya masih lagi bersama dua tetamu, Profesor Dr. Jamal Osman dan Datuk Muhammad Mardhani Sahari. Prof, dari satu sudut juga ramai yang mengandaikan, saya tahu ini andaian negatif atau positif, sentimen TPPA ini banyak dipengaruhi oleh negara Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi bagaimana melihat faktor US berada dalam kelompok TPPA ini sangat mempunyai sentimen kebimbangan itu? Baik, kita sering mendengar ucapan-ucapan daripada Presiden Amerika Syarikat Obama tentang hal-hal yang mungkin menimbulkan tanda tanya. Itu tak dinafikan lah. Tetapi kita juga kena faham bahawa semua itu sebenarnya directed towards their audience untuk tujuan tertentu lah. Dari segi ekonominya, misalnya faktor China yang sering disebut sebagai satu isu yang berkait dengan geopolitics. Dari segi ekonomi, Malaysia dah lama dah berdagang, jadi akan dagang dengan China ni. Misalnya kita dah ada perjanjian perdagangan bebas dengan China melalui ASEAN, ACFTA, ASEAN Chinese Free Trade Agreement. So, memang kita akan dagang sejak dulu, dan kalau kita nak lihat sejarah, sejak zaman Tang dinasti lagi, ini abad yang keberapa tu? Abad yang ke-7 mungkin, zaman Sriwijaya, zaman Melaka, kita dengan China tak pernah ada masalah dari segi perdagangan. Baik. Dan tentunya sekarang kita nak diversify, takkan nak dengan China, dengan ASEAN saja, kita nak diversify. Because we want to move ataupun to go in a big way. So kita nakkan pasaran lebih luas. Sebab tu kita nakkan American markets, termasuk Canada dan juga Mexico. It's about trade actually, more than anything else. Itu pandang saya lah. Yang dikaitkan ni adalah isu-isu geopolitik. Kadang-kadang kita tak melihat sangat kepada isu ekonomi perdagangan. TPPA ni adalah perdagangan. Pelaburan. Tapi bila dah disentuh geopolitik itu kadang-kadang macam mana, Datuk? Bagi saya lah, tepat sekali. TPPA ni ialah perdagangan, is trade agreement, it's not geopolitik. Dan contoh yang saya nak bawa di sini ialah dari segi otomotif itu sendiri. Pemain-pemain otomotif di China, mereka sebenarnya melihat Malaysia sebagai hub bagi mereka dapat mengeluarkan dan menjualkan kenderaan mereka di ASEAN. Yang membezakan mereka dengan yang lain ni ialah mereka berhasrat untuk datang ke Malaysia bersama dengan membuat satu JV bersama dengan orang tempatan. Dan kita melihat Great Wall sudah pun membuat JV bersama dengan Go Auto dan BAIC. BAIC ini top 200 Fortune company, syarikat di China. Mereka pun sudah menandatangani MOU bersama dengan orang kita, syarikat di Malaysia, untuk mereka mengeluarkan electric vehicle, mengeluarkan produk mereka di Malaysia untuk pasaran ASEAN. Now, bukan hanya dari segi pembuatan, tetapi syarikat-syarikat Cina ini memang berhasrat untuk menjadikan Malaysia, selain dari pengeluaran, juga menjadikan Malaysia sebagai hub research and development bagi right-hand drive vehicle. Right-hand drive vehicle untuk pasaran ASEAN dan juga bagi pasaran negara-negara yang memandu di sebelah kanan. Jadi maknanya walaupun dengan ada TPP, kita tidak melihat kerencatan dari segi perindustrian di antara perdagangan di antara China dan Malaysia. Dan semua ini berlaku selepas NAP itu diumumkan 2014 sampai sekarang. So perkembangan industri perdagangannya di antara Malaysia dengan China, kalau dalam sektor otomotif itu memang berjalan dengan lebih rancak. Dasar-dasar otomotif sepatutnya akan turut dipinda untuk ni. Apabila dasar-dasar otomotif pada secara umumnya tidak akan dipinda. Apabila kita merangka dasar otomotif negara pada tahun 2012, sebenarnya
ianya merupakan satu grand design untuk memastikan kedaya upayaan sektor otomotif. Saya tertarik dengan Datuk Dr. Norma apabila dia memberitahu mengenai strategik. Kita perlu memainkan peranan strategik. Apabila kita merangka dasar otomotif nasional tahun 2012, kita memang dengan strategiknya kita telah menjalankan satu, orang kata, mapping, melihat kerana Malaysia, otomotif di Malaysia sudah pun berada sekitar 30 tahun ya. Jadi kita melihat di mana kepincangan dalam sektor otomotif. Jadi polisi yang telah dibangunkan itu, NAP sekarang, ialah satu NAP, satu polisi untuk memenuhi all these missing linkages, kepincangan-kepincangan di dalam sektor otomotif. Dan kebanyakan daripada kepincangan ini kita penuhi dengan kita mempromosikan domestic direct investment. Kerana kita faham bahawa setengah-setengah daripada keperluan dalam ekosistem ini mestilah berada dalam kekuasaan Malaysia. Ya? Jadi kita memang mempromosikan itu dalam bentuk domestic investment. Dan bersama dengan MIDA, di bawah MITI, kita memang mempromosikan ekosistem-ekosistem yang perlu untuk kita memastikan ekosistem keseluruhan sektor otomotif itu menjadi, orang kata, cukup mantap. Itu satu. Yang kedua, Datuk Dr. Normah juga memberitahu mengenai kedaya upayaan, iaitu modal insan. Jadi seperti yang saya kata tadi, hala tuju, modal insannya, pembangunan teknologinya, pembangunan rantaian bekalannya, semua itu ditranslasikan, ya, diterjemahkan di dalam hala tuju supaya ianya dapat dilaksanakan dengan begitu efisien, dengan begitu berkesan, supaya vendor-vendor yang sedia ada, para pemain otomotif sedia ada dapat berdaya saing. Dan yang ketiganya ialah, sebenarnya kalau kita lihat kepada teknologi ataupun teknologi di dalam energy efficient vehicle, kenapa Malaysia betul-betul memfokuskan supaya negara kita menjadi hub energy efficient vehicle? Energy efficient vehicle ini merupakan satu niche. Negara-negara di rantau ASEAN belum ada lagi niche energy efficient vehicle. Jadi kita memainkan peranan sebagai niche untuk kita champion, untuk kita mengetuai this trend energy efficient vehicle. Bukan hanya kita memastikan, maknanya untuk menjadi energy efficient hub, energy efficient vehicle, tidak semestinya lah kita menjadi pengeluaran, jumlah pengeluaran yang pertama yang lebih tinggi daripada Thailand ataupun Indonesia. Kerana kita kena faham, di negara Indonesia 240 juta, Malaysia hanya 30 juta. Jadi tidak mungkin kita dapat menjual kereta di sini melebihi jualannya di Indonesia. Tak mungkin. Okay? Jadi pengeluaran ni, pengeluaran yang kita lihat di sini ialah pengeluaran yang lebih bernilai tinggi. Dalam selari dengan visi kerajaan Malaysia untuk menjadikan Malaysia mempunyai ekonomi yang berpendapatan tinggi. Jadi kita tidak boleh merangka satu polisi yang akan menjadikan Malaysia labor intensif. Tak boleh. Kita mesti merangka polisi supaya industri kita itu menjadi membuat tambah nilai yang tinggi. Jadi penambahan nilai ini kita mesti juruskan dengan teknologi yang sedia ada ataupun teknologi yang akan berkembang di masa yang akan datang. Sebab itulah pembangunan teknologi itu sangat penting. Sebab itulah Malaysia contohnya tahun ini Malaysia akan mengeluarkan electric bus. Di rantau ASEAN tak ada, kita akan pertama. Dan pengeluaran electric bus ini sebenarnya IP yang telah dibangunkan, IP orang Malaysia. Dan Malaysia juga akan mengeluarkan lithium ion battery, iaitu bateri yang diguna pakai untuk bus, untuk kereta, untuk energy storage. IP itu telah dibangunkan dan IP itu hak Malaysia. Patentkan di Malaysia, bukan hanya dipatenkan di Malaysia. Harta intelek itu, harta intelek pemain industri di Malaysia, orang tempatan. Jadi itulah strategi yang kita kena mainkan supaya kita berada, orang kata, di tahap yang tinggi, bukan hanya dari segi strategiknya, tetapi kedaya upayaannya juga kita mainkan peranan supaya, orang kata, ya, kita ada teknologi dan kita ada cara proses pengeluaran yang kompetitif, yang berdaya saing untuk kita mengeluarkan produk-produk tersebut. Bukan saja sektor otomotif, bahkan semua sektor IKS pun perlu memainkan peranan dalam pada nak daya saing dan juga bina upaya. Cumanya Prof, selain daripada kita pelabur-pelabur ataupun pedagang memanfaatkan ruang pengurangan duty ini, apa lagi antara yang perlu pedagang-pedagang kita manfaatkan daripada yang telah pun dibentangkan oleh Tok Pa tadi untuk PT-PPA ini? Saya fikir untuk sektor PKS,
ataupun usahawan secara umumnya kena faham, kena buat inventory listing, situational analysis dari segi kekuatan mereka, peluang yang ada, ancaman. Kena buat kind of SWOT analysis lah untuk usaha masing-masing dan tengok di sana di mana ruang yang kita boleh ambil manfaat daripada TPP. Tapi saya perhatikan ramai yang tak faham. Kenapa misalnya dia tak boleh nak mengeksport? Kan? Kenapa dia masih lagi dia takut lama? Dia tak lihat sekeliling, kan? Dia tak tengok potensi yang dia ada. So kita kena berubahlah dari segi perspektif kita, kan? Kita kena rasa bahawa kita mampu actually to go beyond apa yang kita telah lakukan selama ini. Dan di sana banyak agensi-agensi yang sedia ada, SME Corp, Teraju. So make use of them, engage them secara proaktif. Mereka adalah sebenarnya mereka hadir kerana usahawan, kerana PKS, bukan sebaliknya. So engage them, use them to our advantage. So sikap is very important. Isu-isu mengenai dasar 30% yang dikekalkan itu pun membantu sebenarnya, Prof. Betul. But apapun in the end, sikap kita kena positif, kena proaktif, kena yakin bahawa kita harus ada upper hand. Kan? Contoh yang mudah, when we talk about Islam, kan, Islam will never arrive in our shore tanpa the traders yang berupaya yakin meneroka pasaran baru, bukan sekadar membawa barang perdagangan tapi membawa saksiat Islam. This is where kita kena berubah dari segi mindset, perspektif. Okey, baik. Wow, satu motivasi yang sangat baik daripada Profesor tadi. Datuk, tak sempat dah nak cakap pasal otomotif, cuma saya nak Datuk beri mungkin sedikit motivasi juga nasihat kepada usahawan-usahawan muda di luar sana. Kita ada 1 minit lagi, Datuk. Silakan. Apa antara nasihat Datuk sebagai orang yang dah berjaya ni? Para pemain otomotif di luar sana memang saya ingin tekankan ada banyak peluang yang boleh diceburi untuk memasuki pasaran-pasaran baru di dalam TPP. Selain daripada itu, TPP juga di dalam side letternya kita dengan US dan juga Kanada, mereka telah bersetuju untuk bersama-sama dengan Malaysia untuk membangunkan sektor otomotif kita di Malaysia untuk mencapai daya saing yang diperlukan untuk kita mengeksport ke negara mereka. Ini satu perkara yang sangat akan memanfaatkan pemain-pemain industri otomotif di Malaysia. Jadi bagi saya rebutlah peluang ini kerana macam saya kata kita perlu meningkatkan lagi pertumbuhan sektor otomotif. Jadi kita perlu explore pasaran di luar Malaysia, bukan hanya fokus kita ke dalam Malaysia. Ya, jangan sampai kita terlampau melihat kepada faktor-faktor negatif sehingga merencatkan kita punya betul-betul itu yang penting. Profesor, terima kasih banyak sudah bersama kami. Datuk, terima kasih banyak-banyak, satu perkongsian yang sangat menarik sekali sejak jam 9.30 pagi tadi. InsyaAllah perbincangan ini tak terhenti di sini. Kita akan bawakan dari semasa ke semasa untuk dalam pada kita nak berikan pemahaman yang lebih jelas kepada rakyat Malaysia. Dan kalau anda yang berminat untuk menyaksikan ataupun mendengar perbahasan di Parlimen ketika ini, Ketua Pembangkang Datin Seri Wan Azizah sedang membentangkan ataupun membahaskan usul ini, anda boleh saksikan di www.rtmparliament.gov.my. Kita bawakan secara langsung di laman maya sehinggalah selesai sesi perbahasan. InsyaAllah esok kita akan nantikan kelulusan ataupun tidak di peringkat Dewan Rakyat sebelum ia diangkat ke peringkat Dewan Negara. Dan kalau ia diluluskan, kita akan tanda tangan TPPA pada 4 Februari di New Zealand dan 2 tahun masa ratifikasi sebelum 2018 kita akan kuat kuasakan TPPA. Terima kasih atas perhatian anda. Saya Syarif Sarapudi melabuhkan tirai untuk segmen khas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Hari masa Thank you.